apa yang kita cari, siang malam berusaha, itulah yang kita dapat. Jadi kalau kita sekarang ni kita tengok suami kita macam ni, isteri kita macam ni, kenapalah teruk benar laki aku ni? Kenapalah malah benar laki aku ni? Kenapalah haprok benar laki aku ni? Habis tu kita yang cari dia. Kita yang cari, itulah kualiti yang kita dapat. Nombor satu, kita kena ingat itu adalah jodoh kita. Allah yang bagi kat kita. Allah yang jodohkan dengan kita, Allah yang hantar dia pada kita. Okey, kita buat yang terbaik. Kita layan terbaik. Dua-dua suami isteri ada benda ni. Jangan tak ada benda ni. Bila kita tak wujud perasaan, dia tu Allah hantar pada aku, Allah bagi jodoh pada aku ni kena jaga dia. Dan bila ada perasaan tu, suami isteri saling-saling ada perasaan tu, bahagia. Sebab kita ingat itu adalah amanah daripada Allah. Saya perkenalkan diri saya Fatin daripada Pak Emma. Okey. So saya dah ada baca juga kat komen ni yang ada kata macam mana link. Okey, anda boleh keluar dulu daripada live ni dan ambil link dekat grup ini juga. Ada dekat posting, ambil dekat grup ni. Isi cepat-cepat sebab kita dah nak tutup link tu sebab dah ramai dah isi. Sekejap saja lagi kita akan buat second round untuk lucky draw. Okey. Pak Emma mengalu-alukan mami-mami semua untuk register menjadi Moms to be VIP member. Kalau nak join, boleh klik link, nanti admin akan paste link kat situ kat komen. Okey. Hai Assalamualaikum semua. Hai Puan Nur Hazira. Okey, so dah ready ke untuk second lucky draw semua? Yang first tadi mungkin ada yang tak bertuah, tapi jangan risau, anda kena stay. Saya nak minta semua mami-mami stay dalam live ni, dalam slot ni, dalam slot akan datang sebab setiap slot kita ada lucky draw. Jangan risau. Cuma kena alert tau dengan link yang kita bagi nanti. Kena alert, kena isi cepat-cepat sebab link akan ditutup selepas host masuk. Okey. Follow majalah Pak Emma dekat Facebook. Klik sekarang sebab kat situ kita akan bagi tahu semualah. Follow juga Telegram Pak Emma. Okey. Dah register tadi. Alright. Okey, sekejap admin akan paste link tersebut. Okey. Saya tengok kan golongan mak-mak je yang komen. Ada tak golongan bapak-bapak? Kalau ada boleh komen. Sebab ni ada Muhammad Rizwan. Bagusnya. Link ada post sebelum ni. Okey. Kalau nak link cabutan bertuah tu kena keluar daripada live ni and then klik dekat dalam post dalam grup ini. Okey. Okey, betul, serendah RM20 setahun sahaja. Sementara kita nak tunggu admin untuk putarkan round yang kedua. Jangan lupa lucky draw yang kedua ni jangan lupa register. Okey, Moms to be sebab best sangat. Sebab kadang-kadang kita ada buat event secara percuma tapi kita bagi juga hadiah lucky draw. Macam ni lah, macam webinar sekarang kan. Ada pelbagai hadiah menarik daripada Pak Emma. Ada yang dapat pam susu, macam lagi yang best lah. Ada yang dapat set berpantang, rugi kalau tak join. Okey, sementara kita tunggu admin untuk bersedia untuk buat lucky draw yang kedua. Sekejap saja lagi kita akan ada sesi bersama dengan Dr. Maizatul Simin, Dr. ONG yang akan bercakap tentang aku tak takut beranak. Saya rasa mungkin dalam ni dah ada pengalaman. Suami kat dapur. Okey, tak apa, nanti suami dah settle. Bagus suami dia. Nanti suami dah settle boleh panggil duduk sebelah. Tengok live ini. Ada golongan ayah-ayah ni ramai. Raja Muhammad. Tengok ramai je tapi silent reader. Saya bapa Arudin. Okey. Terima kasihlah golongan bapa-bapa sebab sudi join webinar ni. Sebab webinar ni sangat penting. Sebab bila bila isteri mengandung, bila kita mendirikan rumah tangga dengan isteri, sebenarnya suami itulah pasangan ataupun partner yang paling rapat ataupun orang kata tim yang paling hebat untuk isteri. Suami tengah sidang kain. Bagusnya suami dalam webinar ni. Ni ada ramai. Muhammad Adib, Dedi. Cuma CCTV je dengar. Okey, tak apa. Okey, saya nak bagi tahu Dedi, kalau ada soalan dengan Dr. Maiza ni boleh paste dekat ruangan komen. Nanti admin akan bagi pada saya dan saya akan ajukan. Kena tanya banyak-banyak tahu sebab Dr. Maiza ada pelbagai info nak share, terutama sekali proses persediaan daripada sebelum bersalin sehinggalah selepas bersalin. Baru lepas masak untuk isteri. Bagusnya. Dedi Fatah ni. Bagusnya, ya Allah. Suami ada dengan sekali. Alhamdulillah. Okey, sementara kita nak tunggu round yang kedua. Untuk lucky draw. Boleh ke?
Boleh ke? Okey, boleh. Alright, kita ready untuk cabutan yang kedua. 9 hadiah kita nak bagi. Alright. So saya tak nak buang masa sebab saya rasa Dr. Maiza pun dah tak sabar kan nak bersama dengan anda semua dan anda pun tak sabar nak dengar perkongsian daripada Dr. Maiza. Jadi saya nak perkenalkan Dr. Maiza yang mana sebenarnya Dr. Maiza ni dah lama sangat dengan Pak Emma sebab boleh pendek katalah semua info yang kita dapat dalam Pak Emma tu kebanyakannya info adalah daripada Dr. Maiza tentang kelahiran, tentang pregnancy. Kebanyakannya kita dapat dengan Dr. Maiza dan kita banyak juga buat live dengan Dr. Maiza. Dr. Maiza ni sangat rapat dengan Pak Emma. Jadi kepada semua yang dalam webinar ni yang tak follow lagi Facebook Pak Emma, boleh follow sekarang Facebook Pak Emma, Majalah Pak Emma, Instagram Majalah Pak Emma dan join komuniti terbesar kita iaitu Pak Emma di Parents dekat Telegram. Okey, Pak Emma Mums to Be dan juga Pak Emma Support BF semuanya dekat Telegram. Boleh join sebab banyak info yang kita share dekat Telegram tersebut dan juga nak dapatkan pelbagai event kat dalam tu. Banyak hadiah menarik yang selalu Pak Emma bagi. Alright. Okey, tanpa membuang masa, saya nak jemput Dr. Maiza Tusimin, doktor yang sangat cantik ni dengan kupasan tajuk Aku Tak Takut Beranak. Dipersilakan. Dr. Maiza atau lebih mesra di kalangan pesakit beliau sebagai Dr. Mai merupakan pakar pruding perbidanan sakit puan dan infertility di Prince Court Medical Center. Sebelum ini beliau berkhidmat di Jabatan Obstetrik dan Gynecology UPM sebagai pensyarah kanan dan ketua Jabatan Obstetrik dan Gynecology. Beliau merupakan graduan sulung program Doktor Perubatan UPM dan telah berkhidmat bersama kerajaan selama lebih 18 tahun sebelum berhijrah ke sektor swasta. Beliau telah mendalami bidang subkepakaran perubatan reproduktif dan infertility di mana beliau mencurahkan segala ilmu yang ada untuk merawat pesakit-pesakit yang mempunyai masalah untuk mendapatkan cahaya mata. Beliau aktif melibatkan diri di dalam forum kesihatan umum atau wanita, sering dijemput oleh pihak media massa untuk berkongsi maklumat kesihatan dengan komuniti. Beliau juga terlibat secara aktif di dalam penulisan artikel ilmiah dan media cetak dan pernah menjadi kolumnis selama setahun untuk majalah Pak Emma dan majalah iSihat. Harapan beliau adalah untuk membantu wanita dari seawal pencegahan pelur wanita, prakehamilan, kehamilan dan kelahiran sehingga fasa menopause. Jom kita dengar apa Dr. Maiza nak kongsi dengan kita. Hai Dr. Mai, Assalamualaikum. Salam. Sihat Doktor? Alhamdulillah. Okey Doktor, saya rasa kan Alhamdulillah Doktor, saya rasa followers kita dekat Facebook ni dah tak sabar sangat nak dengar perkongsian Doktor. Aku tak takut beranak tu apa Doktor. Mungkin Doktor boleh bagi tahu followers kita dalam sesi webinar ni apa sebenarnya sharing Doktor hari ni. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi semua pada pagi Ahad yang indah ni. Aku rasa dah pagi dah buka link untuk join. Betul. Webinar besar daripada Pak Emma dan juga collaboration dengan 9 bulan 10 hari kan. Betul. So kalau bagi tajuk ni aku tak takut beranak. Sebenarnya saya selalu cakap dengan anak-anak guna perkataan saya. So saya tak takut beranak. Kalau saya tak takut nanti. So dalam konteks saya tak takut beranak ni, saya rasa is a very broad context. Tapi kita fokus sikit-sikit. Kita fokus daripada sebelum kehamilan. Katalah sebelum dah plan nak kahwin ni, dah bertunang lagi sebulan 2 maybe nak kahwin. Kemudian very early in pregnancy, mungkin the first trimester, second, third trimester. Sedikit kita sentuh tentang during semasa kelahiran itu sendiri. Okay, so saya ada sedikit lah gadget-gadget saya ni, saya akan explain sedikit. Persediaan, bukan setakat dari segi fizikal tapi juga mental.
Kemudian perlu diingatkan bila kita cakap mengenai kehamilan, so patient saya cakap, doktor kami pregnant. Saya bangga bila patient saya cakap, doktor kami pregnant. Mungkin jarang di luar sana. Jarang. Nak express macam tu kan. Selalu kata doktor wife saya pregnant. Tapi patient saya alhamdulillah, doktor kami pregnant. Boleh tak kita confirmkan pregnancy tu? Saya happy sangat dengar. Sebab dari situ dah nampak komitmen suami atau bakal daddy ni. Alright, so itu komit daripada awal. Kemudian bila kita dah tahu apa yang bakal kita tempuh, kelahiran ibarat satu perjuangan ataupun senang kata marathon lah. Alright, sebab it can be a very short process untuk separuh wanita, tapi boleh juga menjadi satu proses yang panjang, mungkin makan masa 2-3 hari. Jadi untuk menempuh orang kata perjuangan ni ataupun marathon ni, bila kita tahu sedikit kalau tak banyak pun mengenai proses tu, at least kita kuranglah rasa takut. Okey doktor boleh teruskan dengan tips. Kan dekat tips tu tadi kan. Kita okey 15 tips tu. Sebab kadang-kadang line dekat hospital kan. Okey. 15 tips yang saya nak share. Okey, pertama sekali ialah 3K. Saya selalu cakap maybe a bit cliche, tapi kepada saya untuk pasangan yang plan nak hamil dengan mudah, 3K, okay? 3K means kekalkan berat badan yang ideal, berat badan sihat, kekalkan gaya hidup sihat, okay, dan kekalkan cara pemakanan sihat. Ini sangat penting. Okay. Jangan terlalu taksub untuk ambil vitamin. Alright, cara pemakanan itu penting. Alright, itu dah 3 dah tips kan? 3. Kasih gaya hidup sihat tu bermaksud jangan lupa kena ada exercise sedikit lah, at least sehari mungkin 20 ke 30 minit. Mungkin buat sedikit brisk walking ke jogging sama-sama ke kan, kalau dah berkahwin lah. Yang belum tak boleh lah kan. Tapi boleh, saya sekarang virtual je. Alright. Betul. Alright, kemudian dari segi pemakanan sihat tu, I think semua orang tahu, suku separuh. Suku karbohidrat, suku protein, separuh buah-buahan, sayur-sayuran. Bukan je separuh tu penuh dengan karbohidrat saja ataupun nasi. Okay, kita boleh. Sebab semua suplemen ataupun yang ada di luar tu sebenarnya tidak dapat mengganti apa yang kita ambil. Itu more organic, more natural. Dari segi untuk bakal suami ataupun bakal daddy lah, senang katakan smoking, isap rokok ataupun vaping. Kita pun faham vaping tu sebenarnya is like a alternative untuk para suami merokok. Untuk stop merokok kan. Yang dah terbukti memang membuktikan kandungan yang ada bahan sebagai vape, apa orang kata perasa tu juga mengganggu dari segi penghasilan sperma lelaki. Bukan setakat penghasilan, maksud saya dari segi nanti dia jadi kurang aktif dan dia banyak bentuk sperma yang tidak normal. Alright, so kalau boleh stop. Betul. So dengan bapa-bapa yang tengah dengar ni kena take note. Apa yang baru nak kahwin kena take note lah kan doktor. Kena slowly lah stop smoking supaya menghasilkan yang lebih berkualiti kan doktor. Okay, itu dah nombor apa tu? 4, 5. Okay, at least 8 gelas sehari dan kurangkan gula dan garam. Semua ni kedua-dua ni, especially gula, orang kata culprit lah. Si naughty component dalam kita, sebab bila gula tinggi dalam badan, kita punya kadar gula tak optimum. Kita punya, especially untuk wanita, kita punya hormon pun akan jadi swing, melanggang. So kita akan nampak ni senang naik. Kemudian bila berat badan senang naik, nampaklah kecelaruan high. So bila susah juga kan nak plan pregnancy. Jangan lupa sebelum pregnant, berdasarkan WHO recommendation World Health Organization, dia menyarankan at least ambil 400 mikrogram folic acid. Folic acid sebelum pregnant doktor? 3 bulan sebelum pregnant. Okey. Ini tak mendatangkan mudarat insyaAllah. Okay, so maksudnya kalau let's say kalau diorang baru berkahwin dan plan nak ada anak dalam masa yang terdekat, so selepas dia berkahwin terus boleh ambil folic acid? Boleh. Okay. Tak jumpa nak apa orang kata prescription, jumpa doktor ke, it's very safe and dia should to worldwide. Okay, doktor. So folic acid ni boleh dapatkan dekat mana-mana farmasi? Sebab tu bila orang brand apa ke, yang penting tengok kandungan dia, berapa dia. Okey, yang penting kandungan boleh dapatkan dekat mana-mana farmasi. Doktor boleh terangkan sikit tak kenapa kena ambil folic acid? Mungkin yang baru mendirikan rumah tangga ataupun bakal mendirikan rumah tangga ni tak faham apa tu folic acid doktor. Ni salah satu bila orang tanya mengenai suplemen, satu-satunya
yang saya memang akan kata wajib ambil adalah satunya tau. Satu-satunya. Kalau orang tanya saya, doktor perlu ke ambil DHEA lah, Q10 lah, vitamin C lah, saya kata tak perlu kecuali ada indikasi dan suggestion daripada doktor yang merawat. Tetapi asid ni bagi saya, ni yang wajib. Satu-satunya kerana, satu kita tengok konsep dari segi penghasilan telur wanita ni mungkin ramai tak tahu. Dia memerlukan folic acid untuk kualiti telur tu. Sebenarnya lelaki pun perlukan folic acid, tapi kita tak dalam recommendation WHO dia tak suruhlah suami atau bakal suami ni ambil suplemen sebab dalam food pun banyak folic acid dalam pemakanan. Wanita spesifik kena ambil satu because of the quality telur. Number two yang banyak orang tahu adalah 3 bulan tu cukup optimum supaya orang kata paras folic acid dalam badan tu cukup untuk pembesaran badan. Tidak ada masalah orang kata spina bifida ataupun masalah saraf tunjang kepada pembentukan janin. So orang banyak tahu sebab nak protect baby. Tapi orang tak tahu sebenarnya itu kualiti telur wanita. Oh, betul. Saya suka perkongsian doktor sebab saya ingatkan untuk lindung baby je, rupanya untuk kualiti telur kita juga. Okey doktor, ada soalan daripada Puan Nur Syahirah Rozali, dia tanya doktor, folic acid ni kena ambil waktu pagi saja ke? Menarik soalan ni. Suplemen ni actually tak kisah pun nak ambil bila-bila pagi ke malam, yang penting tak muntah. Orang dia tahu ni suplemen tu dia macam lawyer kan, untuk orang yang dah first trimester, kata dah hamil dah pun. Kita minta. So yang penting dia boleh ambil, boleh masuk ke dalam sistem. Right? Tak kisah sebelum makan, tapi kebanyakan suplemen sebaiknya selepas makan. Selepas makan. Okay, so kalau nak ambil pagi, ambil breakfast dululah baru ambil suplemen. Doktor, kalau let's say dah ambil pagi pun sama, petang pun sama, malam pun sama, muntah, nak kena ambil balik ke? Kalau dah ambil tidur muntah, maknanya tak sempat absorb lagi. Untuk orang yang first trimester ni, nasihat saya dalam first trimester memang masa tu between 8 ke 12 minggu hormon HCG tengah tinggi, maka ada simptom loya. So boleh, orang kata seboleh-bolehnya ambil juga dalam sehari tu. Kalau dah muntah, tunggu selang 2-3 jam, perut dah more stable, tak bergelora sangat kan. Ambil dengan air kosong. Kalau tak boleh dengan air kosong, campur dengan susu, tak ada masalah. Okay. Doktor, suara doktor putus-putus. Alamak. Ramai followers yang dengar suara doktor tenggelam timbul. Macam tu. Tapi dengar tak? Sekarang ni clear tak? Okay, dah clear dah. Saya ke depan sikit lah maybe. Okay doktor, saya nak tanya, ada juga followers tanya, boleh ke ambil selain folic acid, ambil suplemen lain, boleh ke? Macam saya katakan tadi, satu-satunya suplemen untuk yang plan untuk hamil, wajib adalah folic acid dalam 400 mikrogram sehari. Untuk orang yang ada risiko, contoh pernah hamil masalah baby ada masalah lah masa terdahulu, atau pasien yang ada PCOS ataupun ada kencing manis jenis 2 type 2 diabetes kan. Jadi itu terus tinggi sikit 5 miligram. 5 miligram. Bagi itu is actually yang itu 5 miligram. Okay. So doktor, okay, dengar doktor. Ini soalan terakhir tentang folic acid sebab banyak sangat soalannya. Mungkin kalau folic acid saja mungkin tak masuk soalan lain nanti kan. Okey, doktor, ada soalan daripada Puan Fiasu, dia tanya, saya dapat tahu tentang folic acid ni masa bujang lagi sebab kawan saya yang masih bujang amalkan folic acid. Soalan saya, untuk yang bujang anak dara, boleh ke amalkan makan folic acid ni ataupun kena amalkan selepas kahwin? Okey, apa tujuan ambil folic acid tu? Masa saya kata tadi ada 2 kelebihan ni kan. Kehamilan juga untuk orang yang plan untuk hamil. Kalau just ambil tanpa ada orang kata indikasi klinikal yang clear, for me, saya sendiri personally untuk anak-anak saya yang remaja tu memang saya tak galakkan pun. Tak perlu ambil suplemen ekstra, pemakanan tu penting. Kecuali memang dah jumpa doktor, okay, doktor sarankan kena ambil folic acid, mungkin takut dia ada masalah anemia ke, sebab folic acid pun penting untuk pembentukan darah merah tu. Okay, then yes, ambil. Kalau tak, saya tak perlu pemakanan, dah cukup dah. Okay, so untuk yang bertanya, kalau boleh ambil pemakanan yang seimbang je lah, tak perlu lagi kalau yang belum berkahwin kan doktor? Tips tadi tu tak habis lagi ni. Betul, doktor sambung tips dulu doktor.
Kalau folic acid ni macam-macam soalan kan. Okey, tak apa doktor, boleh sambung tips dulu doktor. 7, tidur pun kena mencukupi sebab kita tahu seluruh body kita ni waktu kita tidur tu masa dia tengah orang kata overhaul, nak repair. So at least 6.5 ke 7 jam sehari, jangan over tidur pula, itu pun tak bagus. Alright. Optimumkan sekiranya ada penyakit untuk wanita atau lelaki. Sekiranya penyakit kencing manis yang dah kronik dah lama, darah tinggi, optimumkan dulu masalah-masalah ni. Maksud saya ialah jumpa doktor, makan ubat dan pastikan semua stable. Katalah gula sebelum ni tinggi tulang langgang, dah stable. Darah tinggi pun mengikut umur tu dah okey dah tekanan darah tinggi. Itu penting untuk persediaan kehamilan yang selamat dan sihat. Untuk bakal suami, memang ramai kalau orang dengar kan, pakailah boxer berbanding spandex yang ketat tu. Walaupun tidak ada kajian besar yang mengaitkan kalau lah pakai ni menyebabkan kualiti sperma tu terganggu, tetapi ada data. So saya still suggest pakailah boxer berwarna spandex. Untuk bakal isteri juga, jaga kebersihan Miss V. Okay, maknanya jaga bahagian sulit kita. Jangan guna orang kata pun cuci, setakat nak wangi, semua kan yang penting bersih, kering. Setiap kali pergi ke katalah toilet, especially tandas awam. Make sure lap dulu. Jangan terus, sebab semua tandas duduk kan sekarang. Jangan terus duduk, lap dulu, bersihkan, kalau ada alkohol swab, bersihkan. Alright, kemudian teruskan, kemudian cuci. Cara cuci Miss V ni pun penting. Jangan tarik dari belakang ke depan sebab nanti semua bakteria daripada bahagian belakang pergi ke vagina, senang dapat jangkitan. Okay, wanita kena tahu kita ada 3 opening ataupun lubang di bahagian sulit kita, selalu kencing, vagina, kemudian orang kata anus ataupun punggung, right? Bahagian untuk buang air besar. So 3 lubang ni dia dekat-dekat saja. Jadi cara cuci tu dari depan ke belakang, jangan dari belakang tarik ke depan. Kemudiannya stres. Okey, pengendalian stres, kita faham zaman-zaman COVID ni lagi ramai orang stres. Alright, but stres I think tadi mungkin Ustaz ada highlight juga pengendalian stres dari segi Islamic point of view. Alright, itu penting. Pengurusan stres. Dan sekarang senang je. Ini tips nombor alas sekali 15. Okey, penggunaan apps untuk pantau kitaran haid wanita. Barulah kita tahu haid kita ni stable ke tak. Setiap kali datang 28 kitaran hari dia ataupun panjang 40 hari baru datang period. Itu tak betul. So pantau menggunakan apps. Sebab kebanyakan apps ni dia akan bagi summary. Okay, the last 3 months berapa kitaran cycle kita, kitaran haid kita. Jadi kita tahu bila waktu subuh kita. So daripada sebelum plan kehamilan ataupun 2-3 bulan sebelum kahwin, dah plan dah semua ni. Dah ada 15 tips ni kalau nak terus hamil secepat mungkin. Okay? InsyaAllah. Itulah antara 15 tip yang doktor kongsikan. Okey, doktor boleh terus ke apa orang kata sesi seterusnya? So kita nak fokus, saya tak takut beranak ni kan, kebaikan orang takut sebab dia tak tahu apa proses tu. Saya rasa semua excited bila pregnant, okay doktor kami pregnant, kita confirmkan pregnancy. So how to confirm pregnancy? Kita buat scan. Alright, selain daripada ujian air kencing, memang perlu scan, especially first trimester untuk tengok di mana kedudukan bayi tu. Okay, dalam rahim, macam contoh ni rahim, ada juga yang tumbuh di tube. Itu kandungan luar rahim. So kita nak baby tu duduk di dalam rahim ni. Right, so itu kepentingan scan awal untuk confirmkan kedudukan janin atau bayi. Kemudian untuk tentukan tarikh jangka bersalin. Ini mungkin ibu-ibu tak tahu. Tarikh jangka bersalin atau EDB, estimated date of delivery itu adalah cukup kehamilan ni 40 minggu. Okay, mungkin ada yang kata doktor saya dah 39 minggu ni tapi tak ada rasa sakit langsung. Adakah potensi untuk saya kena induce? Bila dengar induce semua orang takut kan? Betul. Okay, nanti dah masuk third trimester punya komponen saya akan explain sikit dari segi induction. Alright, so first trimester macam saya kata tadi, selain pada folic acid, jumpa doktor seawal mungkin 7 minggu atau 8 minggu untuk mereka yang ada masalah. Contoh memang dah ada ongoing kencing manis. Sebelum kahwin pun dah tahu ada kencing manis tapi good control. Sebaiknya saya cadangkan pergi dulu ke klinik pra kehamilan. Okay. So klinik ni dia ada aim dia. Aim dia adalah untuk pastikan risiko ibu ni boleh dikurangkan dengan kita mulakan ada prophylaxis kita panggil, ada
ada ubat-ubat yang boleh kita tambah untuk kurangkan risiko kehamilan ni, supaya at the end of the pregnancy ibu tak dapat darah tinggi yang teruk ataupun bayi tu terjejas pertumbuhan dia yang menyebabkan dia kecil, dia tak nak grow, kita panggil IGR. So orang kata klinik pra kehamilan sebelum pregnant lagi. So doktor akan sampaikan apa yang perlu pasangan dilakukan. Katalah dah pergi stable, boleh hamil. So first trimester tadi saya cakap scan. Alright, selain daripada scan, confirmkan pregnancy antara 7 ke 8 minggu, kemudian follow up antenatal. So sangatlah penting untuk follow setiap aturan yang doktor dah cadangkan bila perlu hadir ke klinik antenatal. Tak kisah government ke atau private, sama je konsep dia sebenarnya. Okay, kalau dah first scan tu dalam 7-8 minggu dah confirm mengenai kehamilan dan tarikh jangka bersalin, kemudian selalunya dah ambil ujian darah. Apa yang doktor ambil adalah screening infection, contohnya HIV, VDRL, hepatitis. Kemudian doktor juga akan cek hemoglobin ataupun darah merah dalam badan cukup ke tidak. Kemudian ujian air kencing dan juga doktor akan timbang. Timbang, dari segi timbang ni penting. That's why saya kata tadi, sebelum kehamilan kena optimalkan berat badan. Right? Bila berat badan tidak masuk dalam kategori overweight ataupun berat badan berlebihan, dan insyaAllah kenaikan sepanjang kehamilan adalah berkadaran sebagaimana guideline yang dicadangkan, itu akan menghasilkan orang kata kehamilan yang insyaAllah sihat dan selamat. Itu penting. Okay. So dah first trimester, second trimester selalunya untuk mereka yang berisiko tinggi ataupun yang ada sedikit orang kata kelebihan dari segi kewangan, memang Dr. Mai cadangkan buatlah detail scan. Kita nak terangkan. Dia bukan orang nampak dah semua. Jadi yang terbaik adalah 17 minggu hingga 28 minggu untuk buat detail scan, betul doktor? 18 minggu paling awal lah, 18 minggu ke atas. 18 hingga 28 minggu. Tapi the best is around 22 ke 24 minggu, 22 ke 24 minggu. Sebab masa ni selalunya kalau 18 minggu jantung tu susah sikit. Kita nak determine salur darah dia. So kadang-kadang ada pesakit dah buat detail scan 18 minggu, doktor kata dalam 24 minggu nak repeat balik sebab nak tengok jantung. Ini yang saya perasanlah rakan-rakan fitomaternal saya. Saya bukan fitomaternal, tapi saya tahu sebab saya bukan ONG kan. So dia akan ulang semula detail scan ni pada 24 minggu. Pastikan jantung balik. So kat detail scan tu ada soalan? Okey, jap saya tengok doktor. Kalau followers partisipan yang tengah tengok ni, kalau ada soalan berkenaan detail scan, boleh drop di ruangan komen, okey? Okey, ada soalan Aisyah Maliki, mungkin doktor boleh ulang balik sebab saya rasa doktor dah explain tadi. 18 hingga 24 weeks dah boleh buat detail scan, dia tanya. Paling awal adalah 18 minggu lah kita cadangkan. Sebab kalau awal daripada tu, sebenarnya dengan scan, dia bergantung pada machine scan juga. Kalau machine scan yang memang canggih, kita panggil high-end machine scan ni yang harga dekat juta ni, memang 14 minggu dah nampak dah semua structure, but of course ada structure yang tak nampak perfect. Contoh kadang-kadang terpaksa ulang pada 24 minggu. Jadi kebanyakannya mencadangkan 18 lah paling awal. Okey doktor, ada lagi soalan tentang detail scan ni daripada Puan Nurul Syafi. Jika sudah buat, saya tak sure cara nak sebut dia. Kalau salah betulkan, NIPT test, betul ke doktor? NIPT. Okey, NIPT test perlu ke buat detail scan? Kita kena faham NIPT ataupun non-invasive prenatal testing, itu short term dia NIPT. Paling awal boleh dilakukan pada 9 minggu. Ini pun saya minta maaf kalau saya tersalah info, tapi saya rasa itu dalam pamphlet dia flyers dia is 9 weeks paling awal. So ia adalah bentuk screening. Ujian ni adalah screening, maknanya dia nak saring, menapis. Juga dengan detail scan, dia lebih kepada screening, not so much of diagnostic. Maknanya aspek mungkin jantung ada masalah, tetapi apa penyebab masalah? Contohnya lah kan, Down syndrome. Dengan scan dia tak boleh confirm. Sama juga NIPT, darah sebenarnya,
dia boleh screen kebarangkalian untuk ibu dapat Down syndrome. Dia akan tulis high risk, low risk, berapa risk dia Oh. dalam berapa ribu orang. Contoh, dia akan tulis. Itu bentuk screening yang ditawarkan oleh NIPT. Satu, dia boleh screen trisomy, masalah kromosom. Kemudian dia boleh detect gender bayi seawal 9-10 minggu. Kita tahulah boy or girl, scan 9 minggu memang tak nampak lagi lah. Okay. Kemudian yang ketiga ialah dia juga menjangkakan towards the end of the pregnancy, dalam kandungan dalam 36-37 minggu, adakah ibu ini akan dapat masalah darah tinggi yang teruk ataupun pre-eclampsia. Ini antara yang NIPT boleh saring. Dia tak tepat. Dia bukannya diagnosis. Selepas buat NIPT, sebagai contohlah tadi soalan kita sambung sikit. Doktor kata dijangkakan ada possibility Down syndrome. Contoh, apa yang pasangan tu boleh lakukan pada second trimester antara 14 ke 16 minggu mungkin, dilakukan oleh fetal-maternal specialist. Pakar ONI yang ada subpakaran tersebut, dia akan ambil sedikit air ketuban. Bila ambil air ketuban, hantar ke makmal, baru kita tahu diagnosis sebenarnya memang confirm Down syndrome ke, begitu. Metod ini, NIPT atau CT scan adalah still screening. Kalau cadangan saya, katalah ada kata insurance cover ke ataupun ada kemampuan, boleh buat NIPT test pada first trimester atau second trimester, kemudian teruskan juga dengan detail scan. Kita tengok struktur ini, NIPT dia tak dapat huraikan struktur. Okey doktor, soalan terakhir sebelum tu saya nak baca. Dia kata detail scan tu tak sama dengan scan 4D, 5D ya doktor. Tak sama kan doktor, sebab doktor ada explain tadi detail scan hitam putih, 5D, 4D berwarna tapi tak sedetail detail scan. Okey, soalan terakhir doktor pasal detail scan. Maaf ya, banyak soalan ni tapi kalau saya baca semua doktor tak dapat masuk ke slot seterusnya. Okey, dia tanya penting ke buat detail scan ni? Kalau tak buat tak apa ke doktor? Soalan ni menarik juga. Kan? Saya cakap dari perspektif masa saya bekerja di government dekat 18 tahun dulu kan. So saya pekerjaan private ni. Okay. Sekiranya di private, bila kita ada orang kata kelebihan untuk menawarkan perkhidmatan tersebut, kita akan offer dekat semua pesakit. Jadi kita terangkan apa kelebihan dan kekurangan dan pesakit boleh pilih. Tetapi di government, kerana kekurangan mungkin dari segi kepakaran dan juga mesin. Alright. Memang setiap hospital ada fetal-maternal tetapi ada kekurangan dari segi jadi dia akan risk stratify the patient. Maksudnya dia akan tengok risiko pesakit. Sebagai contoh, sakit dah lebih 35 tahun. Itu perlu buat. Okay, di government memang dia akan buat apa orang kata set appointment untuk jumpa fetal-maternal buat detail scan. Ataupun dia pernah dapat kelahiran sebelum ni Down syndrome. Ataupun semasa first trimester buat screening tu doktor dah nampak pun kata lain macam sedikit dari segi pertumbuhan. Kadang-kadang sebab walaupun belum lagi jumpa fetal-maternal, kita pakar ONG pun masih boleh detect. Yang contohnya anencephaly, first trimester dah boleh detect masalah tempurung kepala bayi. So ini antara indikasi. Lagi indikasi lain antaranya ibu mengalami kencing manis. Type 2 diabetes, memang dah lama ada kencing manis. Alright, so itu antara indikasi untuk buat detail scan sekiranya anda melakukan rawatan di hospital kerajaan. Tidak semua akan ditawarkan. Okay? Okay. Saya harap followers pun faham dengan penjelasan doktor. Okay doktor? Sambung sikit. Okay. Third trimester pula kita sikit kat second trimester ni. Jadi persediaan third trimester, orang paling takut bila masuk ke third trimester 28 minggu ke atas sebab dia dah rasa dah perut pun dah besar. 8 minggu bayi dah sekilo. Kalau 1 kilo. Sekilo. Kalau lebih kurang 32 minggu berat bayi lebih kurang 2 kilo. Selalunya Malaysian baby lah lebih kurang. Kemudian 38 minggu lebih kurang dalam 28 atau 3 kilo lah. Kebaikan. Baby kita around that 3, 3.4, 3.6. Anything more than 4 kilo atau 4 kilo barulah kita kata macrosomic baby. Maksudnya so masa dah masuk ke third trimester, semua ibu dah start rasa perubahan pada perut tu. Okay, dia mungkin dah rasa satu, baby kick lagi kuat. Betul. Ibu
tolong catatkan fetal kick chart ataupun fetal movement chart dekat buku merah, government ke private ke, kebanyakannya memang ada satu kolom untuk ibu catat pergerakan janin selama dalam lebih kurang 12 jam, 9 pagi, 9 malam. Okay, start 28 minggu ke atas. Alright, sekiranya kurang gerak atau dalam tempoh sejam ke sejam setengah tak bergerak langsung, tak ada movement langsung, kita dah bagi clue dah. Baby dah bagi clue, something is not right, tolonglah ke hospital yang merawat. Alright, itu tanggungjawab ibu. Okay, so husband ni nak buat apa? Husband pun kena sama-sama dengan ibu sebab by then 28 minggu baby dah besar, dah sekilo. Husband kalau letak tangan di perut ibu dah boleh rasa dah baby ni. Betul. Sangat penting stimulasi orang kata communication. Parents ni dia cakap, dia sembang dengan baby. Okay, so I've had this one patient, sangat orang kata interesting. Dia selalu cakap dengan baby dia, cakap daripada awal, first trimester, baby kecil lagi sebenarnya tak dapat lagi pick up bunyi-bunyi tu, tapi dia dah start sembang. So bila setiap kali kita scan, dia nanti daddy akan panggil nama lah. Kan baby pusing. Ya ke? Wow. Ini macam drama ke betul? Dan setiap kali, so yang saya surprise tu betul, setiap kali bila letak scan, sebut je nama sebab dia dah bagi nama. So to me, wow. Sebabnya saya dengar. Saya macam okay. Bonding tu kuat. So kita pun scan, ada time limit untuk setiap sakit, tapi bila di private, I have a little bit more ample time. So saya spend lebih sikit scan, kita nak bagilah parents happy. Sebut nama pusing. Itu memang kami suka sembang dengan baby kami. Boleh rasa bila sembang letak tangan kat perut isteri kan, baby rasa gerak semua. Saya rasa pasangan patut amalkan selalu doa-doa. Betul. Kena selalu bercakap dengan baby doktor kan, sebab ada setengah bapa-bapa bila ibu dia cakap bergeraklah, cuba rasa tak ada pun sebab tu tak kuat bonding antara anak dan juga ayah. So kena kerapkan bercakap dengan baby sebab dia boleh dengar kan doktor. Lagi satu tips saya nak bagi, katalah dalam 30 minggu dah detect baby songsang. So bagaimana baby songsang ni? Model rahim lah. Rahim, nampak kan clear? Clear. Rahim panjang ni sebelum doktor mungkin doktor boleh atas sikit je. Atas je. Macam tu. Ya, okay. Kedudukan baby macam ni yang normal. Jatuh. Okay, macam ni. So kepala kat bawah, nampak tak? Okay, this is kita panggil Catholic presentation. Kepala di bawah, kalau songsang macam ni. So kepala kat atas. Ada juga baby melintang macam ni. Macam ni nak bersalin nak keluar. So, kepala je. Alright. So kalau macam tu, tips dia, antara tipsnya, satu doa. Memang ada satu doa tu. Doa. Ada panjang lagi doa dia. Saya selalu share dia. Doa apa? Doa apa tu doktor? Sekali lagi. Untuk baby songsang. Depan dia je, minta maaf. Yang berkulub. Ya Allah yang kan dia ada keadaan dia. Ada sambungan lagi. Okay, tu share lepas ni. Alright. So satu doa, dua, bila sembang dengan baby, sebab kita tahu kan ni rahim, baby duduk dalam ni, katalah dia songsang, kepala dia kat atas kan. So kita sembang kat bawah ni. Hopefully, itu usaha kita. So antara tipsnya, kalau baby kepala kat atas, kita cuba bersembang dengan dia kat bahagian bawah supaya hopefully dia berpusing. Okay, antara tips yang menarik tu. Rasanya doa tu yes, ramai orang share. Yang tu pun salah satunya. Kemudian bila ibu tu solat, kalau non-Muslim mungkin dia boleh buat position sujud tu lah. Yang Muslim ni bila solat sujud lama sikit. Memang pening, takut pening ke apa kan. Sujud macam tu. So baby banyak space untuk pusing insyaAllah. InsyaAllah. Doktor, macam mana pula ada orang kata kalau baby songsang ni try lah urut. Boleh ke? Boleh urut? Kalau urut tu, when we talk about urut means luaran lah. Sikit-sikit tu saya rasa kalau setakat pegang and baca doa, insyaAllah tak memudaratkan. Yang kita betul-betul cuba pusingkan. Okay, dari segi medical memang ada prosedur yang kita panggil ECV ataupun External Catholic Version. Kedudukan baby yang songsang tadi, terbalik macam kan, songsang. Doktor akan cuba pusingkan, doktor akan punggung-punggung kepala and try to pusing.
Tapi ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Salah satunya yang penting mesti dah cukup bulan. At least 2 minggu. Kemudian doktor dah orang kata dah siasat kenapa baby ni songsang. Salah satu punca baby songsang is uri rendah. Uri rendah. Placenta previa. Dalam rahim, nampak kat kaki ni. Tengah sikit doktor. Tengah sikit. Ini adalah uri. Ini betul. Ataupun kerana duduk kat atas ni betul atau tepi sebelah sini. Ini dah tutup depan ni, pintu rahim. Baby nak keluar kan, bila uri macam mana baby nak ambil kedudukan normal je, which is kepala dia. Sebab uri itu menghalang kedudukan bayi doktor, betul? So itu pun boleh menyebabkan bayi songsang atau melintang antara puncanya. Alright, kemudian katalah dekat bahagian bawah tu ada fibroid. Itu putus kan? Okey, tak terputus kan? Okey. Okey, di bahagian bawah rahim ni ada fibroid contoh tumbuh di situ. Bayi kita tak boleh lalu ke bawah. Itu antara punca kenapa kedudukan bayi tidak pada kedudukan yang betul. Okey, doktor, ada soalan daripada kita punya peserta, daripada Puan Nurul Fahana. Dia tanya, doktor, memang kalau sujud lama ada rasa di perut bergerak sehingga terasa di kawasan ulu hati. So adakah itu pergerakan baby, doktor? Sebab bayangkan ni kalau especially baby dah 1 kilo, baby ni kuat ni, tendang sakit ni. Especially kalau ibu tu memang kurus, kecil. Nampak kaki semua. Yes, itu yang saya alami lah. Basically orang gerakkan movement ni. Memang boleh rasa sedap kat ulu hati sebab dia tendang kuat. Kalau lah misal kata you rasa tendang banyak ke bahagian vagina, maksudnya baby songsang. Kepala dia betul di bawah, ditendang kita rasa kat atas dekat bahagian tu. Okey. So kalau rasa tendang ke atas tu kedudukan dia betul. Tapi kalau rasa dia tendang ke arah bawah tu maksudnya kedudukan dia songsang, doktor. Kalau betul kedudukan di kepala di bawah, kaki kat atas kan. So kaki dia tendang-tendang atas ni. Tapi kalau terbalik, nampak ni kaki dia kat bawah ni. So dia akan bahagian ari-ari orang kata. Okey, Dr. Maiza, dia cakap kan bestnya dengar doktor bagi sharing. Rasa nak bawa doktor balik rumah nak tanya macam-macam soalan. Sebab doktor, ya Allah, dekat sini ada 1.4 ribu followers sekarang tengah tengok dan ada banyak sangat soalan. Tapi itulah sebab terlalu banyak soalan, laju dan tak semua kita dapat tanya pada doktor. So kita minta maaf sangat-sangat pada followers kita. Tak apa doktor boleh teruskan. Kita nak masuk ke fasa nak melahirkan ni. Fasa melahirkan. Cerita sikit masalah second trimester and early third trimester. So melahirkan ni penting. Ni pula dia, model pelvis wanita. Ni tulang pinggul lah senang kata. Betul tak? Nampak Betul, nampak? Orang kata bahagian ni lah, orang kata ari-ari. Mesti tak dapat bayangkan sebab kita ada kulit semua kan, ni dia dah buang semua tu, tinggal tulang je. So baby, bila kita kata kepala dah masuk sedikit masa 37 minggu, maksudnya ni saya ada baby saya ni. Nampak tak? Dia dah masuk. Nampak? Ini rongga lah, tak cukup tangan kan. Ini rongga. Kalau dia macam ni, nampak? Dia floating kan? Pegang pun doktor boleh tahu ni kepala masih tolak lagi. Ini kita palpable lah. Ini untuk medical student kita tahu ni. Bila dia dah masuk sedikit macam ni, boleh goyang-goyang lagi. Tetapi tak fix, belum engage. Tu 4/5. Sikit. Tapi dah betul lah kedudukannya. Boleh pusing ni. Kalau dah masuk bawah sikit macam ni, nampak tak? Dahi dia nampak? Sampai ke telinga dah. Itu selalunya dah betul insyaAllah. Duduk dalam rongga untuk bersalin. If palpable, most of the time insyaAllah tak pusing. Okay, insyaAllah. So untuk ibu kali pertama kehamilan, selalunya 36 minggu, bayi pun memang dah take position dah macam ni. Dia tak tengok mami dah macam ni. Dia kena duduk macam ni. Dah menghadap ke bawah. Kalau dia macam ni, nanti dia keluar mendongak, diameter dia besar. Bahagian vagina itu banyaklah pula koyakan nanti. Dia selalu. Dia punya position dia tu, dia macam ni. So kalau anak first, selalunya dalam 36 weeks, 36 weeks. Untuk anak pertama. Untuk anak yang kedua, ketiga, keempat, because kita pun tahu rahim pun dah agak longgar, baby dah dia lambat sikit nak masuk dia punya pintu dia.
Lambat sikit. Bila ibu dah start ada contraction, keras tu baru dia start turun. Oh. Kita panggil pelvic cavity. Kita ada inlet, root cavity dan outlet. Outlet ni keluar lah. Itu kalau ada orang tak tahu. Tetapi dari segi simptom kelahiran dia sama. Maksudnya nombor 1, keluar tanda merah ataupun coklat-coklat bersama lendir. Medicalnya kita panggil show. Okay, kemudian yang kedua, contraction. So kadang-kadang orang tak tahu doktor contraction macam mana. Ya, itu share sikit. Selalunya dia rasa macam kalau yang pernah sembubut. Sebelum hamil disebut macam kram-kram kat perut. Tapi baby dia dari lah. Perut tu bermaksud daripada ni pusat, daripada atas ni, sebab bila dah cukup bulan rahim makin di atas. Daripada atas turun ke bawah. Okay, so daripada atas fundus of the uterus turun ke bawah, itu contraction, keras, relax. Keras, relax. Dia bukan keras, memanjang, itu lain tu penyakit tu. Tapi dia keras dan relax, dia ada interval dia. Sekali, kemudian makin pendek, 30 minit sekali, kemudian lagi pendek, 10 minit sekali. Selalunya 10 minit sekali dan sekali dikeras tu dalam 30 saat. Tak ada sampai 2-3 minit tak, dia actually dalam paling pendek mungkin 10-15 saat. Moderate contraction dalam about 30 second. Maksudnya dah masuk 40 second to 50 second macam ni. Atau mungkin 1 minit lah paling lama pun. Kenapa dia kena keras? Sebab dia nak tolak baby. So contraction, so ibu kena mula faham perubahan body ibu seawal second trimester masa third trimester 28 minggu ke atas. Kena rasa sikit-sikit. Kalau rasa kita cakap ala apa, keras main-main. Maksudnya Braxton Hicks contraction. Kita bersedia untuk kelahiran yang sebenar. Jadi kita start rasa sikit-sikit. Tapi dia tak constant dan actually tidak sampai menyebabkan sakit belakang. So, kalau betul-betul contraction yang kuat, dia memang akan tangkap belakang. Betul. Sakitnya kat belakang tu. Orang kata sampai nak patah pinggang lah kan? Betul. So itu antara tanda-tandanya. Ada orang, alhamdulillah ada wanita rezeki dia. Sakit sikit je sampai labor room dah 10 cm. Nak keluar lah. Betul doktor, ada orang rezeki dia awal dan ada orang kata anak first tu, ya Allah berhari-hari pun ada. Betul ke doktor? Sampai 3-4 hari. Sebab dia sakit sikit-sikit, kita cek jalan baru 1 cm. Tapi dah dia anak sulung dan dia pun tak boleh pasti nak monitor contoh baby di rumah. Kita kurang gerak, memang doktor akan terpaksa masukkan ke ward lah untuk pemantauan yang selanjutnya. Sebab kita tak tahu apa akan jadi kat dalam bulan. Masa hari ni 1 cm, besok pun 1 cm. Hari kedua dah 1 cm, main lambat. Doktor, boleh ke ada orang tanya boleh ke amalkan air selusur ataupun minyak kelapa dara ni doktor, kalau boleh nak cepatlah bersalin, boleh ke doktor? Air selusur bagi saya bila nak ni berbanding air selusur dengan minyak kelapa dara. Air selusur ni air. Air. Dan ada doa, mungkin air zam-zam, mungkin doa yang dibaca di buku tu ataupun ustaz tu kan. InsyaAllah tak ada masalah. Nasihat saya ambil ketika di labor room. Memang tak ada data, tak ada kita tak sempat membuat kajian tu. Tetapi berdasarkan pemantauan kita yang dah lama kerja ni dengan nurse-nurse, betul. Sakit kuat tapi jalan tak buka. Buka dah merah berapa tu? 1 cm. Itu yang banyak yang kita observe. Mak Izam ni sakit the whole night. Itu yang kita risau. Bila dia sakit, jalan tak buka, kita baby pun tak tahan. Kan betul. Baby stress. Baby stress. So bila kita tengok kat jantung baby yang kita buat CTG tu, cardiotocogram, dah nampak dah jantung baby start turun-turun. Dan tak pasal-pasal dah kena terpaksalah melalui kaedah pembedahan kan. Ambil air selusur ni boleh. Tapi dia label tu progress advance sedikit. So bila kita di nampak tak belakang ni cat. Nampak? So kalau 1 cm hujung ni. Inilah satu jari saya. Jari saya kecil. Okay, 1 cm. Bila saya kata 10 cm. So sebesar ni 10 cm memang kepala dah kat situ lah. Basically. Ini
Ini yang doktor check sebenarnya. Orang kita check macam mana. Okey, contoh ni tadi. Vagina. Nampak ke? Nampak? Boleh. Nanti tak bayangkan. Ini lubang paras kan. Dalaman dia nampak. Doktor kena check kat atas yang cervix ni. Doktor, suara doktor tak jelas. Sorry. Ke depan sikit kot. Okey. Jadi ini adalah vagina, ini adalah pangkal rahim. Di situ cervix doktor akan masuk. Yang risau dari doktor kecil. Yang doktor nak rasa. Oh, dekat situ. 1 cm. Kalau 10 cm bayangkan rongga yang kecil ni memang Allah dah ciptakan, insyaAllah boleh adapt kepala ini. Okey. InsyaAllah. Lagi satu VCO tadi. Okay, VCO ni saya macam nak kata berhati-hati sikit bila ambil apa-apa supplement selain yang disarankan doktor, sebab kita tak tahu apa doktor. Walaupun VCO ni sebenarnya minyak je dan organik semula. Tetapi sebagai contoh katalah pesakit ada masalah thyroid atau masalah kencing manis, semua tu ada ubat dia. Ubat tu dengan VCO tadi. Dia nak ambil supplement yang contoh yang ni lah, VCO ni. Kalau nak pakai luaran sebagai orang kata nak gunakan untuk perineal massage. Pernah dengar tak perineal massage? Pernah? Ini sebenarnya saya nak pesan. Boleh gunakan. Sebab dia macam oily. Doktor, suara doktor tak jelas. Boleh doktor rapat sikit? Untuk melakukan perineal massage, ini sebenarnya bukanlah satu proses untuk memudahkan kelahiran, tetapi kurang-kurangnya dia boleh mengurangkan risiko koyakan vagina yang teruk. Yang perlu dilakukan senang. Actually dua-dua boleh tolong. Suami pun boleh tolong, isteri pun boleh tolong. Ini adalah pangkal rahim tadi. Vagina, bukan pangkal rahim. Dekat situ je sebenarnya kita buat massage. Di luaran saja. Untuk kita stretch. Bukaan luaran faraj tu. Supaya bila baby dah stretch ke awal. So, boleh dilakukan seawal 34 minggu. 34 minggu. Seminggu sekali ke, seminggu 2 kali. Ikut keselesaan. Jangan force. Okay? Sebab kita lakukan, kita tak nak sampai mencetus sakit kepada ibu. Alamak, baru sikit dah rasa sakit. Macam mana nak Okey doktor, sebenarnya kita dah kesuntukan masa. Boleh tak doktor buat final untuk 2 minit? Boleh tak doktor? Okey, untuk 2 minit terakhir, pesanan saya nombor 1. 15 tip tadi yang saya bagi, harap sempat dengar. Kekalkan 3 key makanan sihat, gaya hidup sihat, berat badan sihat sebelum hamil. Folic acid jangan lupa. Sentiasa follow doktor yang bagi nasihat yang merawat setiap kali rawatan, setiap kali antenatal check up. Dan yang terakhir yang saya rasa paling penting, pilihlah pusat rawatan atau hospital yang lengkap dengan facilities. Maksud saya ada backup untuk bayi sebab kita tak tahu apa akan jadi kan bila bersalin, mungkin bila so kerajaan memang lengkap semuanya, alright, but of course ikut keselesaan ibu dan juga kemudahan dari segi kewangan, mungkin ada yang nak ke private, okay, cari yang ada blood bank, standby blood bank, ada Dr. Bius yang untuk membantu sekiranya perlu melakukan pembedahan, ada pediatrician ataupun pakar kanak-kanak untuk standby semasa kelahiran tu, sekiranya terjadi sesuatu yang tidak kita expect. Right? Last word daripada saya yang penting, kesihatan mental dan fizikal daripada awal, bermula dari seawal sebelum kehamilan, bersama-sama pasangan suami dan isteri. Jadi kami hamil dan kami akan melahirkan, bukan betul. Saya akan melahirkan bersama-sama. Kalau boleh suami temankan isteri di bilik bersalin. Okey, insyaAllah. Saya suka sangat sharing doktor hari ni. Betul, slogan kami hamil, kami bersalin tu walaupun first time saya dengar daripada Dr. Maiza hari ni, tapi rasa macam wow, tersentuh hati ni. Okey, sebenarnya doktor, followers kita sedih tengok kita punya peserta dah menangis-nangis. Cepatnya masa dengan doktor tak puas itulah. Nak buat macam mana, slot kita dah berakhir bersama dengan Dr. Maiza. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak Dr. Maiza
sebab sudi luangkan masa Doktor hari ini bersama dengan followers kita, bersama dengan peserta kita. Bagi yang tanya Dr. Maiza dekat klinik mana? Dr. Maiza daripada Prince Court Medical Center Hospital. Okay. So saya nak ucapkan terima kasih Doktor. Sama, and selamat. Saya doakan semua yang hamil selamat menempuh kelahiran dengan orang kata selamat dan untuk yang bakal berkahwin semoga dikurniakan orang kata perkahwinan yang diberkati dan keluarga yang dikurniakan sakinah mawaddah warahmah insya-Allah. InsyaAllah, amin. Semoga dipermudahkan semua urusan. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi Doktor. Persilakan Dr. Afidah Sohana dengan tajuk Labor 2 Pantang. Dipersilakan. Dr. Afidah Sohana Awangsoh mendapat kelulusan dari University of Otago, New Zealand pada tahun 2001 dan 2003. Setelah menimba pengalaman lebih 20 tahun di New Zealand, beliau kembali ke Malaysia pada tahun 2016. Beliau juga merupakan setiausaha bagi Medical Tweet Malaysia, MedTweetMy. MedTweetMy adalah organisasi media sosial perubatan yang bertujuan memberikan informasi perubatan menggunakan medan Twitter. MedTweetMy menjadi platform bagi Dr. Afidah untuk terus menyampaikan info kesihatan kepada masyarakat. Masya Allah. Beliau juga merupakan salah seorang penulis buku Perang Melawan Mitos oleh MedTweetMy. Keluaran White Coat Enterprise, Perang Melawan Mitos telah dicalonkan antara Best MPH Non-Fiction Book 2017. Tahniah Doktor. Jom kita dengar apa kata Dr. Afidah Sohana Awangsoh tentang sesuatu yang beliau nak sampaikan ini. Jom. Hai, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doktor sihat Doktor? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Hari ni sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Hari ni Doktor bersiaran dari rumah Doktor. MCO kita dari rumah. Sebenarnya sebab Fatin saya tolak klinik saya ke petang hari ni. Oh, thank you Doktor. Sweet. Doktor, sebab Doktor tahu tak sekarang 1.2 ribu followers dan juga peserta tengah tengok Doktor, tak sabar nak tengok dengan perkongsian Doktor hari ni iaitu buat gabra tu. Saja bagi panas kan. Okay. Doktor, mungkin Doktor boleh share sikit apa yang Doktor nak cakap hari ni dengan followers kita. Dia orang tak sabar tau. Okay. So hari ni sebenarnya saya diminta bercerita tentang labor room tu pantang ya. So tadi saya ada dengar juga apa yang Dr. Maiza cerita, tapi mungkin sebab masa tak cukup tak dapat nak cerita banyak sebab saya ada slide yang nak kongsi ni, tapi saya actually start daripada balik rumah ke dan seterusnya, tapi mungkin what we will do is saya akan cerita sikit lah pasal pengalaman di labor room lah ya, dan kita tengoklah apa yang kita boleh cerita sebab besar tajuk yang kita nak cerita ni kalau nak cerita dari labor room ke pantang kan. So kalau Fatin rasa cerita tu panjang sangat, Fatin stop je saya, ataupun kalau tuan-tuan kata bosannya topik ni, kata doktor kita teruskan, tak apa, saya tak terasa, tak ada masalah. Followers ni sangat excited Doktor. Saya cakap Doktor cantik lagi. Allahuakbar, tua dah. Terima kasih anyway. So labor room tu pantang sebab dah tua tu lah kena taruh muka kartun rasa muda sikit. So tapi sebelum tu saya nak cerita sikit pasal MedTweetMy ya. Saya datang hari ini mewakili MedTweetMy. So MedTweetMy ni Medical Tweet Malaysia. So pertubuhan yang menggabungkan pakar kesihatan ya. Ada 53 orang, tak semua doktor. Kita ada fisioterapis, kita ada dietitian. Kenapa saya nak cerita ni? Sebab nak semua follow kami lah, sebab apa yang kami buat adalah cuba memeranglah mitos di luar sana dan menyampaikan ilmu. Sekarang ni kita ada banyak webinar juga. Kita ada MTM basic untuk doktor-doktor muda, MTM advance untuk doktor-doktor pakar dan MTM community. So nanti mungkin boleh gabung dengan Pak Enma jugalah buat program lagi kan. Nak. So kalau tengok dekat sini ada mungkin muka-muka yang you all biasa. Ada Dr. Khairul Hafiz pengerusi kami, Dr. Rafidah, siapa kat Facebook tu selalu dengar Dr. Rafidah, Dr. Benny, Dr. Zakimi, Mr. Mahyudin. Tu Dr. Izzat ke tu yang kat belakang sekali tu? Dr. Izzat sebab dia dah kurus sekarang. Betul lah. So kami tak dapat bagi personal
consultation, tapi kita boleh jawab soalan-soalan umum lah atau kalau ada mitos-mitos nak yang kami terangkan. Okay. So hari ini saya diminta kata cerita pasal labor room tu pantang. So ni yang asal-asal saya buat, tapi tadi dapat Dr. Maiza tak sempat cerita labor room, kita tambah sikit. Tapi kalau kita cerita labor room sampai pantang ni, okey kita cerita labor room, nak cerita pengendalian baby, pasal breast milk, penjagaan selepas bersalin, especially sekarang masa PKP, peranan suami. Ini kalau bagi saya satu hari suntuk pun tak habis ni. Betul tak? Kita sentuh sikit-sikit kan. So kalau ada tajuk yang tuan-puan rasa macam nak dengar lagi lah daripada Dr. Fida ke, daripada mana-mana Dr. Maiza ke, mungkin boleh bagi tahu Pak and Ma atau kontak kami di Twitter ke Instagram ke apa, dan kita boleh cuba usahakan lah. Okay. So tadi Dr. Maiza tak sempat nak cerita habis pasal labor room, di labor room. So saya cerita secara ringkas lah. Labor room ni saya selalu cakap dekat pesakit saya, the moment kita langkah kat dalam labor room ni, kita bismillahirrahmanirrahim Allah, because a lot of things are outside of our control lah. Orang kata kita kena istighfar, kena selawat banyak-banyak lah, moga dipermudahkan. Dan saya nak sentuh sikit pasal normal versus cesarean section. Sebab bila orang jumpa saya kat klinik, soalan pertama mesti, doktor saya boleh normal ya? Betul tak? Betul. Sebolehnya nak normal lah doktor, takutlah Caesar. I mean, there's this macam orang kata perception dekat luar sana yang kata doktor ni nak buat Caesar je sebab Caesar ni mudah. Tak, sebenarnya Caesar ni lagi banyak kerja. Lagi senang doktor suka normal. Caesar ni banyak kerja dan banyak risiko bukan kata, tapi cesarean section ni ada tempatnya. Sebab zaman dulu-dulu kan ibu ramai mati semasa bersalin sebab kita tak ada cara untuk bantu atau selamatkan ibu. Tapi sekarang kita tahu kita boleh bantu ibu melalui Vontus ke, melalui cesarean section ke kalau perlu. So jawapan saya kalau ibu tu datang kata, doktor, saya boleh normal ke? Okay, yang pertama kita tengok adakah sebab ibu tu perlu cesarean section pada masa itu. Saat Caesar ni kita bahagi dua, ada elective, ada emergency. So elective cesarean section ni maksudnya kita tahu dari awal ibu ni tak boleh normal. Macam contohnya baby tu songsang. Tadi Dr. Maiza ada tunjuk baby terbalik, melintang dan sebagainya. Atau ada sesuatu yang menghalang baby tu dari keluar melalui bawah lah. Dua cara je ni, bawah dengan perut kan, Caesar. Okay, so katakanlah ada uri bawah ke, ataupun ada fibroid tutup jalan ke So kalau ada macam tu, dan kita tahu dari awal lah yang ibu tu perlu mengalami cesarean section. Tapi emergency ni maksudnya masa dalam labor room berlaku sesuatu, ataupun just before masuk labor room ke masa hamil tu berlaku sesuatu yang menyebabkan keadaan tu berubah. Tak boleh dah nak normal. So saya selalu cakap kat ibu-ibu, kalau kita tahu awal, kita bagi tahu. Kalau tidak tahu, yang tu kita kata bismillahirrahmanirrahim, kita minta tawakal lah. Dipermudahkan. Doktor, betul ke yang elective season ni kita boleh pilih date? Orang kata boleh pilih date cantik-cantik ni. Sebab dah tahu kan nak elective season. 10 hari bulan 10 2010 macam tu dia. Kan. 20 macam tu. Okay. So dia macam ni, bila kita buat elective cesarean section ni, maksudnya kita rancang dari awal, tapi kita tak adalah boleh, kena ada masa kita kena tunggu baby tu matang juga. Maksudnya selalunya kita buat 38 atau 39 minggu ke atas lah. Okay? Kalau boleh 38, 39 macam tu. Kalau sebelum 39 baby tu walaupun dah matang dari segi orang kata definasi 37 macam tu, tapi memang research tunjuk kalau tidak ada sebab-sebab yang sangat kuat, kita tak buat. Sebab lagi risiko untuk baby tu masuk dalam neonatal ICU tu masih agak tinggi lah. Berbanding dengan kita tunggu 38 minggu, kita tunggu 39 minggu. Tapi kenapa kita tak tunggu 40 minggu? Sebab ataupun macam banyak tempat akan buat 38 minggu. Sebab kalau ibu tu sepatutnya kena Caesar, tapi tiba-tiba ibu sakit nak bersalin, kita kena buat sebagai emergency. Dan kita tahu bila kita buat
procedure emergency risiko lagi tinggi daripada procedure elektif. Sebab elektif ni dirancang, semua orang yang perlu ada di situ, doktor fresh. Emergency ni mungkin 2 pagi, Dr. Fida bangun-bangun. Ataupun mamai lagi doktor. Semua mamai ya, tak adalah. Ataupun mungkin kita tahu Caesar tu berkemungkinan agak susah. So kita nak ada doktor special ni lah, orang kata chief surgeon berada di situ. Tapi sebab berlaku di luar waktu yang tu, mungkin mana-mana doktor yang ada kena start. Ya. So itu kenapa kita nak rancang. So tarikh tu, katakan tarikh tu jatuh lebih kurang tarikh yang Fatin nak, boleh lah. Tapi kalau macam tarikh yang Fatin nak tu, Fatin baru 36 minggu, doktor berkata tak boleh lah. Tak boleh. Tak dapat lah dia cantik tu. Sikit boleh pilih tak, tapi tak semestinya. Okey doktor, macam doktor cakap tadi emergency Caesar kan, maksudnya dia dah cuba untuk normal, betul kan doktor? Betul. So emergency Caesar ni either kita tak rancang Caesar tu sebab sebelum ni tak ada sebab, ataupun kita tengah merancang normal tu tiba-tiba ada pendarahan ke, denyut jantung baby lemah ke, kita kata lemas kan. So then kita terpaksa buat emergency Caesar. Okey, macam doktor cakap tadi, emergency Caesar sebenarnya lebih berisiko daripada elective Caesar. Mungkin doktor boleh share tak dengan followers kita apa risiko dia tu? Risiko cesarean section ni macam risiko mana-mana operation lah. Kita ada risiko dari segi penggunaan anestetik ya, kita ada risiko pendarahan, risiko infeksi sebab kita make a cut ya pada primary protective mechanism kita, kulit kita ya. Risiko kecederaan pada organ-organ lain. So risiko tu universal lah, maknanya apa-apa operation pun risiko dia lebih kurang saja. So risiko Caesar ni kalau emergency because kita buat dalam keadaan yang nak cepat ya, ataupun pada waktu yang di luar waktu pejabat, orang dah penat ke apa, dan risiko tu naik sikit. Tinggi sikit lah, sama je risikonya, cuma lebih sikit ya, daripada awal ya. So ni dah berapa minit ni, tak sempat kita bercerita habis ni Fatin. Banyak ni doktor. Basically tak apa. So basically apa yang saya nak ceritakan, normal versus Caesar ni actually mana-mana okey je puan. So kita kena Caesar lah, orang kata kita redha lah, because having a cesarean section does not make you less than a woman. Kita masih mengharungi 9 bulan membawa baby tu. Sakitnya mungkin orang sakit bersalin, sakit masa bersalin. Caesar ni sakit lepas bersalin, tapi sakit juga. Perjuangan ibu tu tetap sama. So betul. So tak ada masalah Caesar ke normal ke. Bukan saya nak promote Caesar, tapi saya tak nak ibu tu rasa bila Caesar, ya Allah kecewanya. Ya Allah kenapa kena Caesar? So because it doesn't make you less than a woman, you know. And you know, perjuangan tu orang kata lagi besar actually kalau kita Caesar ni kan. Sakitnya lagi, nak jaga anak lagi. So kita redha lah ya, sebab kalau kita terlampau macam kecewa ni, takut nanti dapat postnatal depression. Penting juga penjagaan emosi tu. Betul. So kita ni rancang, memang kita boleh rancang nak buat. Semalam baru ada patient saya tanya, birth plan macam mana doktor? Boleh nak buat birth plan, tapi kita jangan terlampau rigid dengan birth plan kita tu sampai tahap bila tak dapat apa yang kita dapat tu kita rasa kecewa yang amat. So kena macam okey, kita plan macam ni, tapi tak apa, kalau tak dapat kita follow the flow. Kita ikut apa yang terbaik untuk kita dan anak yang kita bakal lahirkan. Betul. Okay. So kalau kita dekat dalam labour room tu sekarang ni, kalau dekat hospital kerajaan because of PKP, unfortunately suami tak boleh masuk lah ya. So some of the private masih still benarkan, tapi kena orang kata kena buat COVID test dulu lah, swab test dulu semua. So kalau puan mampu nak pergi private yang benarkan, dan alhamdulillah you know, bolehlah kita bawa suami, ajak suami teman. Tapi kalau tak boleh, tak apalah, keadaan kita macam ni orang kata jihad kita lah masa PKP ni ya, jihad kita masa PKP ni. Suami tak dapat masuk ke apa, tak apa, insyaAllah you know ada peluang lain kali. Pengalaman dia berbeza, nanti boleh cerita ke anak-anak, you lahir masa PKP, mak seorang-seorang sakit lah. Betul. Tu jihad kita lah, jangan kecewa sangat ya. So tapi bila balik rumah still suami boleh bagi semangat masa sebelum masuk tu boleh doakan isteri, masa isteri tengah berjuang kita doakan lah supaya insya-Allah you know isteri kita dipermudahkan okay.
So nak cerita sambung lagi ke? Macam kena Sambung lagi, masuk doktor. tajuk lain. Masuk tajuk lain. Doktor, jap. Ada soalan daripada followers kita, daripada Puan ya. Aira Awatif. Soalan dia, doktor, kalau penjagaan normal dengan caesar sama ke ataupun berbeza? Mungkin dia ibu yang pertama kali ni tak tahu. Sama je, lebih kurang je. Lagi-lagi cesarean section sekarang ni, orang bingkas bangun sekejap je. So sakit dia mungkin lebih sikit lah sebab kita ada operation. Tapi penjagaan dia sama je. Makan makanan berkhasiat, still boleh jalan, dan kita galakkan kena senaman-senaman ringan lah. Berjalan keliling rumah, jangan terbaring saja Kalau ni dah masuk pantang sikit Kalau orang dulu dia tak kasi bangun kan, so baring je. Sebenarnya berbahaya sebab bila kita hamil tu saja, kita punya kita kata darah kita tu start pekat likat. So orang yang hamil ni risiko darah beku tu dah naik. So lepas bersalin, normal ke caesar ke, sebab masa bersalin kita tumpah darah ke, atau mungkin kita terbaring lama ke, masa proses tu risiko tu naik lagi. Kalau caesar risiko dia naik lagi. So salah tanggapan lepas caesar ke lepas normal ni kena baring, rehat je. Sebab bila kita baring, kita tak mobile, nanti darah tu pengaliran dia lembab. So nanti lagi tinggi risiko darah beku. Dan salah satu sebab kenapa kalau lepas caesar sekarang orang kena cocok ubat cair darah. Ubat cair darah. Dulu tak ada pun. Sebenarnya dah lama kita amalkan ubat cair darah ni. Cuma biasalah bila kita nak perkenalkan dalam KKM ke apa, kita nak kena tunggu lulus apa semua. So kalau kita duduk overseas tu dah lama dah sebenarnya benda ni diamalkan. So not a new thing memang kena ikut nasihat doktor. Even normal delivery pun kalau patient berisiko tinggi pun kita bagi ubat cair darah. Saya suka perkongsian doktor tadi sebab ada kenalan saya yang lepas bersalin ada masalah darah beku tu yang doktor panggil. Darah beku, DVT. Terpaksa duduk dekat hospital lah lepas pada tu. Bahaya. So darah beku ni selalunya dia mula dekat kaki, dekat betis. Betul, kaki. Panggil DVT, dan dia boleh kalau dia pecah, dia boleh ikut aliran darah tu masuk dalam paru-paru. So kita panggil pulmonary embolism. So darah beku ni boleh menyebabkan kematian, dan actually antara punca kematian paling tinggi mortality ibu yang bersalin lah. Okey doktor, mungkin lepas dengar perkongsian doktor ni terus seram semua orang dalam live ni. Mungkin doktor boleh tak doktor nasihat pergerakan yang macam mana masa berpantang tu yang boleh ibu buat? Nanti kan ada pula yang pergi kat luar jogging ke apa pun, macam mana doktor? Jogging tu janganlah dulu. Okay, so boleh berjalan macam biasa lah doktor, mandikan baby. Berjalan macam biasa, tapi listen to your body. So kalau rasa macam jalan tu rasa sakit, berhentilah, janganlah over kan. Start kecil-kecil. So saya selalu cakap dengan ibu-ibu saya, bangun buat Milo sendiri, tak payah suruh orang lain buat air Milo. Bangun buat air Milo sendiri, bawa ke tempat duduk, tak ada masalah. Janganlah berdiri dekat sinki tu basuh pinggan semua orang yang makan dinner malam tu. Okay. Tapi kalau setakat basuh cawan kita sendiri, okay lah. Kalau kita dalam rumah PKP sekarang ni tak boleh keluar sangat kan. Bangun pergi bilik air, bangun pergi ambil makanan sendiri, tunggu dekat katil orang bawa makanan, boleh naik bawa pinggan satu, tak ada masalah. Bolehlah buat aktiviti yang ringan-ringan kan doktor. Aktiviti yang ringan-ringan. Kalau boleh keluar dekat halaman rumah, ada halaman sikit ke, ataupun jalan you tak ramai orang ke, boleh je jalan keluar sikit-sikit, tak ada masalah. Jogging ke nak angkat Zumba, kita tak kasih dulu lah nanti dulu betul. Tapi stretching sikit-sikit sikit-sikit. Lagi sekarang ni nak suruh orang datang mengurut tak boleh kan, so longgar-longgar badan. You can do some stretching. Kalau you boleh google stretching for postpartum postpartum ni maksudnya waktu selepas bersalin so kalau buat stretching postpartum, senaman ringan postpartum, tak ada masalah. Sembah jangan dulu. Okay, so maksudnya bolehlah setakat nak buat aktiviti ringan-ringan tu, tak adalah nak kena dengar cakap baring je lepas bersalin, baring jangan bangun. Okay. Sebenarnya pantang ni dah lompat. Saya rasa macam kita tutup lah screen sharing ni sebab tak ikut pun. Okay. Sebab basically pantang ni saya selalu kata pantang ni zaman dulu-dulu.
orang tua tak kasih kita bangun. Sebab dulu kalau tumpah darah ke apa, tak ada orang cek darah kita berapa So bila bangun orang pitam. Ataupun bila bangun dulu-dulu orang kata jangan minum air banyak sebab nanti bentan, orang dulu kata. Sebenarnya dia tak kasih minum banyak sebab apa? Nanti asyik nak kena pergi toilet. Dulu toilet jauh. So nanti so sekarang ni kita tak ada masalah tu. Betul tak? Nak balik doktor check darah kita kan, nak okey ke tidak. So bilik air pun selalunya dekat je kan. Bukannya nak kena keluar. Dan saya bukan pelekehkan pantang pantang macam saya kata, pantang tu orang tua kita dulu ni pandai so macam kata ada sebab benda-benda tu dia kata dulu tak boleh buat macam ni, dulu tak boleh buat macam ni. Benda tu relevan masa tu. So ada sekarang ada masa benda tu dah jadi bahaya. Kalau dia kata macam jangan minum banyak-banyak. Tadi saya cerita pasal darah beku. Kalau kita minum tak cukup, kita dehidrasi. Lagi tinggi risiko darah beku. So tak boleh, kena minum secukupnya, kena jaga hidrasi hydration dalam badan tu. Jadi maksudnya ada setengah tu adalah tos sebab keadaan pada zaman itu, doktor. Betul. Dia relevan pada masa tu, tapi sekarang ni keadaan tu kurang relevan dah. Okey doktor, ada soalan daripada followers kita. Dia tanya daripada Azlin Syahila, doktor, betul ke kalau Caesar, saya suka soalan ni. Betul ke kalau Caesar kita tak boleh makan parti ikan haruan gamat? Betul ke? Betul. Kenapa? So salah itu awal betul lah. So itu bukan mitos. Okey. So macam ni saya selalu terangkan. Parti haruan ni zaman dulu betul kita suruh makan. Sebab apa? Memang dia mempercepatkan baik. So dulu masa kita tak ada ubat antibiotik, kita tak ada penjagaan yang baik, memang kita suruh makan haruan orang dulu-dulu. Tapi sekarang kita tahu actually lepas season ni kalau makan parti haruan, dia proses tu terlalu cepat yang dalam tu nanti jadi melekat-lekat. So dia punya proses inflamasi tu jadi sangat laju So nanti belah dalam badan kita tu jadi melekat-lekat. So katakanlah kita nak kena Caesar next time atau kita ada operation lain, appendicitis, nak buat operate appendix dan sebagainya, berpeluh-peluh lah doktor tu sebab dalam tu melekat-lekat, jadi lagi tinggi risiko kepada ibu tersebut, risiko yang pendarahan, risiko cedera organ-organ lain dan sebagainya. Doktor, kenapa dia jadi melekat tu, doktor? So basically proses inflamasi. So bila kita luka kita akan ada satu proses yang kita panggil inflamasi dan juga proses itu proses di mana sel-sel darah putih kita, sel-sel yang darah yang untuk memperbaiki luka tu akan datang ke tempat luka tu dan dia akan slowly lah orang kata baiki luka tersebut. Tapi kalau banyak sangat datang, lepas tu dia pun macam dah banyak sangat ni, dia pun pergi sana pergi sini. So dia melekat-lekat. Okey. Jadi memang nanti orang kata usus boleh melekat pada rahim. Undi kencing boleh tertarik melekat pada atas rahim. Orang selaput lemak yang menutup kitanya usus tu boleh melekat-lekat. So nanti bila masuk, you imagine doktor nak masuk pakai bedah atau doktor nak masuk tengok tu Allahu Akbar melekat-lekat semua. So nak kena cabut satu. So risiko cedera organ-organ yang kita nak kena perbetul tu tinggi. Lepas tu yang kedua ambil masa lah untuk sampai kepada baby. So kalau kita nak buat orang kata Caesar seterusnya, katakanlah emergency, heartbeat baby jatuh berdentum-dentum, kita nak masuk nak pergi pada baby cepat, tapi semua ni melekat-lekat. Allah Akbar, memang perlu lah doktor masa tu. Okey, faham, dia melambatkan lagi proses untuk mengeluarkan bayi. Okey, saya harap menjawab lah. No parti haruan Big no. Okey, doktor, dia ada request daripada kita punya peserta. Kalau boleh nak tengok slide doktor, nak tengok doktor present slide. Nak tengok juga slide doktor. Nak tengok juga. Okey. Kita excited mungkin tengok tadi. Okey. Wah, slide ni panjang cerita ni. Tak apa. Okay. Boleh kita just go through yang mana kita rasa relevan kita tu. Okey. So boleh. Sebab basically saya kata tadi kita nak cerita pasal handling a newborn
lah, maksudnya macam mana nak mengendalikan bayi yang baru lahir. So yang pertama, especially masa PKP ni, kena basuh tangan. Sorry, mula-mula saya buat slide ni semua bahasa Inggeris, lepas tu kita nak cerita bahasa Melayu. Cuba translate, yang mana sempat saya translate lah. Boleh. So kita basuh tangan sebelum handle baby. Bila kita pegang baby, kena sentiasa pastikan kepala dan tengkuk baby supported, ya. Jangan sekali-kali goncang baby. Saya selalu cakap dengan pesakit saya, kalau marah sangat, geram sangat, baby ni menjerit, ya Allah, dah 4 jam menjerit ni. Dah 4 jam over lah kan, exaggerate. Tapi dah menjerit sangat ni, you dah tak tahan sangat. Letak baby tu elok-elok dalam cot dia, pastikan baby selamat, keluar. Baby jerit tak apa, you know, it's okay. Tapi kalau you goncang baby, dia boleh menyebabkan otak baby bengkak, boleh menyebabkan kecacatan, boleh menyebabkan kematian. Okay, never shake ke baby. Geram sangat, letak baby, keluar. Pergilah tarik nafas ke, minum air ke, zikir kat luar ke, ambil air semayang ke, and then come back when you feel better. Lepas tu bila nak bawa baby keluar, nak letak baby dalam carrier ke, car seat ke, stroller, make sure baby securely fastened, ya. Kalau dekat overseas, tak boleh bawa baby balik, ya. Kalau you tak ada kasih. Betul. So I memang ajar anak-anak I daripada baby sampai sekarang duduk kat kasih. So sekarang ni walaupun dah 7 dengan 4 tahun, kalau kita keluar tak letak kasih dia, benda, where's my kasih? Saya dah biasa. Betul, sebab dah biasa. Dia dah biasa, ya. Mula-mula memang dia akan jerit-jerit. Buat tak tahu je. Satu kena tahan je dia jerit. Sampai lama-lama dia biasa. In fact, anak saya nombor yang sulung tu, kalau tak kasih tu dia rasa macam macam kasih kalau dia tak duduk dekat kasih, sebab tak rasa fasten betul-betul. So dia dah biasa duduk dekat kasih. And nak jalan jauh, sekarang ni PKP tak lah, tapi lepas ni okay, boleh bagi dia toys ke, buku ke, supaya dia orang kata rasa selesa dekat dalam tu. Mula nak cerita pasal bathing, tapi ini macam panjang lah pula. Tapi the gist of bathing ni, sebenarnya baby tak perlu mandi hari-hari. Tapi saya faham kat Malaysia ni panas kan, so ibu-ibu suka mandikan. Cuma kalau boleh jangan guna banyak sangat sabun. Sebab kalau kita sabun baby ni, baby bukannya main dekat luar dalam lumpur pun kan. Tapi bila you guna sabun dan sebagainya, nanti hilang dia punya natural oil dia. So kulit baby jadi kering, jadi lagi prone kepada sakit kulit, eczema dan sebagainya. Ya. So cuba elakkan guna sabun. Kalau perlu sangat, guna unscented baby soap ataupun shampoo yang mild sahaja. Dan guna sikit je. Kalau saya dulu tak setitik saja, macam besar orang kata pearl je untuk sabun baby. Okay. Tidur, baby, bila kita dah ada baby, dah bawa balik ni, you are not the boss anymore. Say goodbye to your bossy life, ya. Sekarang ni your baby is your boss lah. So baby ni dia akan tidur, dia ada sleep pattern dia sendiri. Selalunya newborn dia akan tidur 2 ke 4 jam, okay. Bila dah 3 bulan dia akan start tidur 6 ke 8 jam, okay. Bila tidur tu baby kena tidur atas belakang. Alright, jangan sekali-kali meniarap. Lagi tinggi risiko sudden infant death syndrome. Ada ibu-ibu risau, lah doktor kalau saya letak meniarap nanti kepala dia tak cantik. Maknya rajin-rajin lah pusing ke sini, lepas tu pusing ke sana. Tapi janganlah jangan meniarapkan baby sebab risiko, ya. Kalau boleh tak payah guna bantal. Baby tak perlu bantal. Okay, sebab bantal ni saluran pernafasan baby tu kecil saja. Bila kita taruh bantal, kepala dia terlentuk dekat depan, akan tertutup salur pernafasan dia. Okay. So baby ni macam saya kata, dia ada perangai dia sendiri, tidur dia. Selagi baby putting on weight, dia nampak sihat, tak ada masalah. Jangan risau. So ada mak yang datang, doktor, baby saya ni asyik bangun je, kejap-kejap bangun. Tapi you know, it's okay. Kalau dia sihat, tak ada masalah. Okay. Ikut follow up yang doktor berikan, sebab memang 2 tahun pertama ni adalah tahun yang sangat crucial, ya, untuk pembesaran baby. So ikut je follow up yang doktor bagi. Saya letak gambar yang ni ada gambar anak saya sebenarnya. So ni nak tunjuk doktor pun kena jumpa doktor. So nampak tak 2 bulan perbezaan dia daripada sangat kurus jadi sihat, ya. So masa ni dia tak sihat, tapi saya masa tu pun tak tahu dia tak sihat. Tapi dia selalu menangis. So saya dah macam, ya Allah, there's something wrong ni, bawa jumpa doktor. So kadang-kadang kita kat rumah kita tak nampak, we need another pair of eyes untuk tengok dan bagi tahu kita perspektif luar, orang kata. Ini bila nak jumpa doktor lah, bila kita kat rumah ni pun salah satu benda yang orang tanya, baby
macam bila nak jumpa doktor. Kalau baby jaundice, ada demam tak mau makan, asyik muntah, pernafasan dia terlalu laju, ada nasal flaring, dia punya hidung dia macam terkembang-kembang bila bernafas ada nampak pucat, perut dia kembung, ada bleeding, bawa je jumpa doktor. Tak sure, bawa je jumpa doktor. Okay. So saya kata panjang sebenarnya yang ni. Tak apa doktor explain je, diorang excited nak dengar tu. Okay, so tu saya nak cerita sikit pasal breast milk lah. Saya cerita ni, breast milk is best. That's the motto that I use lah, breast milk is best So kita selalunya cakap pasal exclusive breastfeeding. So exclusive breastfeeding ni maksudnya 6 bulan pertama tu susu ibu saja. Tak ada air sejuk, tak ada nestum. Tak perlu. Okay. Kenapa? Sebab 6 bulan pertama ni susu ibu ni cukup nutrisi untuk baby. Kadang-kadang orang balik kan, mula kata doktor, susu saya sikit salah doktor. Tapi kalau baby satiated baby macam nampak cukup dan cukup. Sebab masa mula-mula lahir, perut baby besar ni je. Okay. So dia tak perlu susu yang banyak. Dan susu ni dia atas demand. Lagi banyak baby hisap, lagi banyak susu yang kita buat. Dan Allah buat Tuhan buat kita punya susu tu, nutrisi dalam susu tu berubah ikut keperluan baby. So lepas 6 bulan kita kena tambah nutrisi lain. Tapi kita teruskan susu ibu, cuma kita dah boleh tambah pemakanan lah. Kenapa kita kenapa kita promote susu ibu ni, sebab pada baby susu ibu ni boleh mengurangkan risiko infeksi paru-paru, infeksi pernafasan, telinga, hidung, kurangkan risiko sudden infant death syndrome, asma, eczema, alergi, dan bila baby besar kurang risiko dia dapat diabetes, leukemia, obesity, heart disease. And untuk mak, susu ibu ni mengurangkan risiko breast dan ovarian cancer. Kau banyak betul dia punya orang kata kebaikan dia, kurangkan risiko osteoporosis tulang reput, heart disease ibu, obesity, postnatal depression. And then senang, tak payah susah-susah nak bawa termos air panas lah, susu tepung lah, nak cuci botol kat mana, senang je. Kemudian kalau nak pastikan susu ibu tu cukup, kena mulakan menyusu secepat mungkin selepas baby lahir. Pastikan eksklusif. Kalau perlu campur, katakanlah susu tak cukup, jangan bagi botol dulu. Sebab ada ibu dia bagi botol dulu, lepas tu baru cuba suakan pada susu badan. Tak boleh lah, baby dah kenyang. Sebab tadi saya cerita dia atas demand kan. So bagi breast dulu, walaupun susu you tak banyak. So bila anak tu isap kuat-kuat tu, jadi makin banyaklah susu yang keluar yang kita buat. Lepas tu kalau tak cukup, baru top up dengan formula kalau perlu. Kalau boleh elakkan guna puting atau botol. Switch nursing maksudnya setiap kali baby perlu susu, beri dua-dua belah breast. Jangan kali ni bangun bagi kanan, sekali lagi bangun bagi kiri. Tapi what you can do is kali ni bagi kanan dulu, lepas tu kiri. Bila dia tidur, bangun sekali lagi bagi kiri dulu, baru kanan. Ini kenapa orang dulu kata pantang tu, saya kata orang tua-tua ni dia tak pandai kenapa dia suruh pantang, dia suruh kita rehat sebab ibu perlu enough rest makanan yang berkhasiat dan fluid yang cukup untuk buat susu yang cukup so, dan tak boleh stres. Itu satu lagi sebab orang kata orang pantang ni, jangan bagi dia stres. Betul, kalau kita stres sangat pun susu jadi kurang. Galactagogues ni maksudnya barangan yang boleh menyebabkan susu banyak, menambahkan susu. So barang-barang yang natural ni macam fenugreek, halba lah, alfalfa, radish ni lobak putih lah dengan oat. Ada juga ubatan yang boleh puan-puan guna, tapi tu kena bincang dengan doktor. So kalau macam dah try yang lain still tak boleh, kita boleh minta dengan doktor. Kalau dapat orang kata nipple sore, tu kena jumpa doktor atau lactation consultant, revise balik feeding technique kena cari barrier cream yang bagus dan mungkin boleh guna nipple shield juga. Kalau nak balik kerja, kena start express milk. Laju saya bercakap ni. Tak apa. Masih boleh ikut. Kena dari awal. Jangan tunggu jangan tunggu dah dekat-dekat nak masuk kerja balik baru start pump. Memang tak sempat. So dari awal just pump, simpan susu ibu tu. Lepas tu minggu ketiga usia baby dah kena start perkenalkan botol dengan express milk ni sebab kalau you biarkan, kalau you tak nak terima dah susu botol sebab dia dah, so apa yang you boleh buat, start minggu ketiga mungkin 1 hari sekali untuk 3-4 hari, lepas tu minggu keempat lepas tu 2 kali sehari,
dan 3 kali sehari. Lepas tu bila? Bolehlah gradually. Bila nak suruh orang bagi susu express milk dengan botol ni, mak tak boleh duduk kat situ. Sebab baby ni dia cerdik. Dia kata, mak aku ada kat sini, apa salah nak bagi botol? Dia nak mak. So you kena minta somebody bawa bilik lain, tutup pintu jauh dari mak dan bagi susu. Mak tak boleh bagi susu botol tu. Okay? Macam saya kata tadi, kita campaign breast milk tapi fat is better. Kalau memang tak ada susu ataupun ada masalah, tak apa bagi formula. And it's okay to ask for help. Dan jangan sekali-kali tengok orang bagi susu formula, apa ni, dia tak tahu ke susu ibu tu lebih bagus. Kita tak tahu what that mother is going through. Don't shame other mummies. So punyalah orang punya taksub dengan susu ibu ni sampai kita ada kes bayi kena bawa ke emergency department, orang kata starving, kebuluran. So sampai keluar foundation, the fat is best. So please walaupun kita nak bagi susu ibu, fat is better. Jangan bagi anak kebuluran Okay. Penjagaan selepas bersalin. Okay. Pantang ni sebenarnya kalau dalam Islam lah dia maksudnya kita tak buat hubungan kelamin, kita tak boleh solat, kita tak boleh berpuasa selama nifas tu saja dan tak melebihi 60 hari. Most people akan habis nifas dia dalam 30-40 hari. Dan semua akan habis dalam 60 hari kecuali kalau dia ada masalah kesihatan lah. So pantang dalam adat lah kita ada pemakanan, pasal minum air, tadi kita dah sebut pasal minum air, urut-mengurut lah, jamu lah, pasal keluar rumah. Pemakanan ni kalau tanya doktor tak ada pantang sebenarnya. Yang penting kena makan makanan seimbang. Protein tu penting. Sebab selalu orang kata ayam tak boleh makan, telur tak boleh makan, dah tu mana nak dapat proteinnya. Sebab protein ni penting untuk baik pulih luka. So penting sangat. Boleh makan selagi tiada alahan. Kalau sebelum ni you alah makan kalau makan orang contohnya lah makan certain benda tu you cerik-berik, janganlah pula makan kan. Dan sebelum ni dah alah jangan makan saja. Tapi yang penting kena makanan yang seimbang. Minum air macam saya kata tadi kena secukupnya untuk elak dehidrasi, sebab kalau tak tinggi risiko darah beku Mengurut dan jamu ni bukan keperluan lah sebenarnya. Jadi jangan stres sangat. Ada patient saya punya stres sebab dia tak boleh nak panggil confinement lady datang rumah untuk urut-mengurut. Dia sebenarnya bukan keperluan. Kalau kita duduk kat overseas, orang putih ni tak pernah pun urut-mengurut lah, jamu apa, cantik lagi badan dia, lagi cantik dari saya kan masa zaman tu kan, padahal kita konon-konon lah kan. Okay? So sebenarnya bukan keperluan. Dan sekarang ni tak ada confinement lady ni untuk urut-urut. Sakit badan tu saya akui memang kita sakit belakang semua lepas menyusu semua. So senaman-senaman ringan, stretching exercise tu boleh, tak ada masalah untuk membantu pengaliran darah. Tapi tak adalah kena urut. Panggillah suami tolong urut sikit-sikit. Masa ni lah PKP ni suami kena memainkan peranan jadi CL Okay. Kena tolong urut sikit-sikit. Bukanlah suruh urut beria lah, urut just sebenarnya untuk melegakan. Melegakan saja. Dan juga it's that bonding. Kita tahu Allah ada orang jaga kita, somebody cares about us kan. So bolehlah urut sikit-sikit. Elakkan jamu. Saya tak nak cerita panjang nanti orang jamu datang serang saya lepas ni. Elakkan jamu. Okay. Senaman ringan tu tak ada masalah bila orang kata CL tak boleh datang, macam mana Rahim? Percaya cakap saya, sekarang ni PKP ni ramai patient saya yang tak ada CL, bila datang bila diorang datang follow up, saya kata kan betul kan Rahim kecut sendiri, betul lah doktor. Memang Rahim akan kecut sendiri, jangan risau Okay, kecuali kalau ada masalah. Kalau ada masalah macam ada orang kata placenta serpihan placenta atau blood clot kat dalam tu, of course tu jadi masalah sikit. Keluar rumah sekarang ni macam pantang lama lah, tak payah keluar rumah lah, but more because of COVID. So stay at home beli barangan sekarang kita ada banyak cara. Kita boleh order suami boleh keluar beli barangan. Makanan pun kita boleh order daripada GrabFood ke Panda ke. Ada banyak lagi agensi lain, jangan marah sebab saya biasa yang ni je, satu saya taruh yang ni. And kena be selfish. Kita orang Asia ni baik sangat. Makcik kata tak apalah PKP pun nak datang jenguk juga baby.
be selfish, keep people away. Saya selalu cerita pengalaman saya masa saya bersalin anak saya yang pertama, saya masih kat New Zealand masa tu. Ada aunty ni, mak bekas flatmate saya lah. Dia datang dari Auckland, datang nak tengok baby saya. So Auckland nak datang ke Hawke's Bay masa tu 10 jam perjalanan. So dia dah tua, so dia berhenti dekat Rotorua satu malam. Masa dia berhenti tu dia start batuk dengan sesama. Tapi dia teruskan datang rumah saya. Dia tak masuk. Saya ni aunty dah drive 10 jam 2 hari ni, dia masuklah. Tak apa. Bahaya untuk you dengan anak. Dia duduk dekat luar, dia tengok anak saya daripada cermin luar rumah. Macam tu sekali. So kita patutnya benda-benda yang baik macam tu, saya bukan nak agungkan orang putih ke apa, benda-benda baik macam tu kita kena belajar lah. Kan? Sebab kita tahu kita boleh bawa virus, kita boleh bawa penyakit, stay away. Sekarang lagi-lagi waktu COVID ni, siapa yang ada kat luar tu tak payahlah nak berlawat-lawat baby sekarang ni. Yang kita pula ada anak kecil kat rumah, cakap dengan makcik-pakcik, tengok kat WhatsApp dulu ya. Nanti dia dah besar sikit ke, duit dah tak ada, kita berkumpul balik. Be selfish. Okay? Betul. So peranan suami, support dari segi fizikal, emosi, penjagaan bayi ya. Kalau nampak isteri stres, ask her, what can I do for you? Saya selalu cerita dekat pesakit saya, cerita saya ni, kan saya kata tadi anak saya yang kedua tu dia macam menangis je sebab dia sebenarnya tak sihat, tapi masa tu kita orang tak tahu lagi. Dia punya menangis tak tidur malam. Dah berapa malam saya tak tidur. So sampai satu malam tu saya letak di atas katil, saya menjerit. So dah tak tahu dah nak buat macam mana. Masa tu suami saya dia tengah tidur dah, selalunya bukannya senang nak bangun. Dia tak tengok kan. Dia bukan senang bangun, tapi dia melompat bangun, dia ambil anak saya, dia keluar pergi kat ruang tamu. Anak ni pula yang menangis tiba-tiba okey pula dia dengan bapak dia duduk elok-elok je kat ruang tamu tu. Saya pun tidur 2 jam. Bila bangun tu, anak aku mana, menangis-nangis cari anak kita balik. You just needed that little bit of rest. And sampai hari ni saya berterima kasih sangat dengan suami saya sebab ambil anak saya 2 jam tu pegang. Sebab bila saya tidur, bila saya bangun tu saya rasa fresh, betul, saya terus cari anak kat mana. Dan boleh nak imagine kalau dia tak bangun ambil anak masa tu, saya dah stres dah macam ni. Kan? Burn out doktor. Burn out, kita tak tahu apa kita akan buat pada anak kita. Kita tak tahu macam mana nanti takut dapat postnatal depression ke apa semua. So suami kena peka sikit. Peka sikit pada isteri. So masa tu walaupun kadang-kadang tu dalam hati, laki aku ni aku tengah sibuk dia tak tolong. Sebenarnya dia dengar kan. Cuma suami ni, orang lain-lain ni lain kan cara dia. Jadi suami peka sikit. Nampak isteri macam stres, what can I do for you? Ambil anak, bagi isteri a little bit of break. Kalau you smoke atau vape, sila berhenti. Sebab smoking and vaping tu satu sangat tak bagus untuk kesihatan ibu dan juga baby. And keep her happy. Keep her happy ni tak bermakna kena beli barangan apa orang kata emas ke dan sebagainya. Kalau ada duit belilah. Tapi bonus. Bonus tapi keeping happy ni maksudnya dari segi emosi dia. Jangan orang kata criticize dia sangat. Kalau ada apa-apa bawa bincang elok-elok rather than jangan perli-perli. Kita bukannya boleh baca kan apa yang pasangan kita nak. So kena open discussion. Tanya what can I do for you? What's making you unhappy? How can I make you happy? You just have to do that lah. Especially sekarang masa PKP ni sebab tak ada orang lain dah. You je kan. Tu dia. Sempat juga. Macam kereta api. Sempat juga doktor. Sempat juga. Ini adalah Twitter doktor Fida, bagi yang nak follow. So kita ada MedTweet My dengan saya punya. So I'm on Twitter, Insta, Facebook, YouTube. So mana-mana tu bolehlah cari kalau nak tanya soalan ke atau ada cadangan apa-apa program yang kita boleh bincang. Nanti kita boleh bincang dengan Pak Anmar. Pak Anmar betul. Dekat je hospital saya. Dekat je. Nanti kita bincang doktor. Mungkin ada lagi program yang menarik untuk kita buat dengan doktor. Okey doktor. Ada soalan daripada followers dan juga penonton. Dia tanya, doktor saya nak tanya, salahkah kita berpantang sendiri meskipun anak first tak berpantang di rumah mentua hanya kerana nak bagi elak daripada COVID-19? Risau risiko pada kita dan baby dan mentua. Boleh terangkan tak? Tak ada masalah. Macam saya kata pantang ni sebenarnya yang pantang kita adat banyak-banyak tu is just adat sahaja. Kalau nak pantang sendiri as long as you ada somebody to tolong tak naklah juga seorang-seorang, tak ada orang kat rumah. Kalau suami ada
itu dah cukup untuk kita. Yang pentingnya kita nak apa orang kata support dari segi fizikal, maksudnya jangan basuh baju sendiri, semua tu tak boleh lagi lah. Lagi-lagi the first few days kan penat lagi. Lepas tu boleh slowly lah pick up all the other work ya, tapi sikit-sikit, jangan overdo it. Dan asal ada orang boleh make sure ada makanan untuk kita sama ada order tu, kita pun boleh buat sekarang ni, order je kan Grab food, tapi asal ada support, tak ada masalah. Tak perlu balik rumah mertua atau rumah mak, tak ada masalah ya, jangan risau. Cuma jangan seorang-seorang kat rumah. Ada seorang patient saya sekarang ni, saya tengah berusaha, tak tahu macam mana nak bantu. Ada seorang kat rumah dengan anak, seorang lagi suami bertugas di luar kan. So yang tu tak boleh lah, tu saya kata kena panggil lah mak ke mak mertua ke, datanglah. Somebody kena datang bantu. Itu lain lah. Kiranya kalau nak berpantang juga dekat rumah kita, kena ada peneman dia, tak boleh pantang seorang-seorang. Seorang-seorang tu sebab you kena imagine juga dalam the first few weeks atau first week tu masih ada risiko kita panggil secondary postpartum hemorrhage, orang kata pendarahan yang banyak ataupun mungkin masa tu kita masih terlalu penat, takut pitam dekat rumah kena ada orang lah, kena ada support. Bila Doktor? Hello. Line macam tak okey, doktor? Tak perlu buat itu, tak perlu buat ini, tak boleh jugalah. Because kita tak tahu ni, hello, hujung dia tak ada pula. Hello, okey ke? Tak ada. So, bila saya kata maksud kita, hello. Okey dah, doktor. Dengar ke? Hello, dengar. Okay. I think internet tiba-tiba macam waktu sikit. So, apa nama ni, pantang tu walaupun tak perlu yang pantang yang ketat-ketat tu, you still need support. Support tu perlu ada. Okey, mungkin soalan terakhir kita dia tanya, doktor nak tanya, barang-barang untuk pantang seperti pilis, tepel dan param tu perlu ke? Tak perlu. Tak perlu tak kan, perlu. doktor? Tak ada, dan kalau tanya doktor, tak ada kajian saintifik yang pilis ke apa semua ni perlu. Tak ada. Tak. Apa ni, pantang bila you tapi tanya kalau saya sekadar nak kalau benda-benda macam pilis yang taruh kat tipik kat dahi ke semua ni, kalau nak buat saya tak kisah sangat lah. Sebab macam the joy of being pampered or whatever it is okay. Tapi kalau tentang makan-makan ni macam dari segi jamu ke tradisional ni, kena berjaga-jaga sikit lah. So kalau you bawa anak ada jaundice, salah satu soalan pertama doktor akan tanya, makan jamu ke? So sebab ada kesan pada badan kita, kesan pada baby. So dari segi makan-makan ni kena jaga sikit. Tapi kalau nak pilis, nak tepek-tepek tu, saya tak kisah sangat lah. Tak apalah, pampered dah orang kata. Ada orang pamper kita, jaga kita. Doktor, kalau doktor, kalau doktor kata tadi ada kesan kepada bayi tu kan, jamu tu apa kesan dia, doktor? Kalau kita makan jamu, adakah bagi kesan lagi lama kuning bayi tu? Yes, betul. So basically saya bagi contoh lah, saya dah tanya dah nurse saya ni, boleh tak saya cerita, tak sebut nama kan. So saya ada salah seorang nurse yang bertugas dengan kami, lepas bersalin makan jamu. Sampai sekarang dia punya liver function test hati dia rosak lah. Ni seolah-olah kita makan ubat yang tak, apa orang kata, kita makan ubat over, something like that lah. Makan banyak sangat paracetamol pun boleh buat macam tu. Because the problem with some of, macam kalau kita rebus akar kayu ke, atau kita makan benda-benda yang bukan, saya bukan nak mengagungkan sangat ubat moden, tapi bila kita cakap pasal ubat ni, dalam setiap satu ubat tu kita tahu kandungan ni ada berapa, kandungan ni ada berapa, whereas ubat-ubat yang mungkin orang pack dekat rumah dan sebagainya ni, kita tak tahu kandungan ni dalam satu serving tu ada berapa. So mungkin boleh overdose benda-benda tu. Dan some
ubat, even ubat pun ada ubat yang kita tak boleh makan masa breastfeeding. Sebab apa? Dia boleh masuk dalam susu ibu dan pergi kepada bayi. So bila saya tanya orang kata makan jamu tak bila anak jaundice, maksudnya dia ada efek pada liver anak tu, liver baby tu. Jadi kena berhati-hatilah dengan sebarang pengambilan yang kita tak tahu kesahihannya, tak tahu sumbernya. Orang kata lebih baik amalkan pemakanan yang sihat, doktor. Betul. Suku-suku separuh tu lagi better. Seimbang. Betul. Okey. Dan orang putih, saya cakap macam ni, orang putih tak makan jamu. Lawa juga. Kan? Angelina Jolie dan sebagainya tak makan jamu. Okey doktor. Mungkin ada kata-kata terakhir doktor, sebab kita sebenarnya dah di akhir live dah. Hari ini mungkin ada kata-kata terakhir doktor untuk ibu-ibu yang bakal bersalin tak lama lagi ni, nervous tu semua. Oh betul. So kepada ibu-ibu, bakal-bakal ibu di luar sana, saya doakan semoga dipermudahkan semua urusan perjalanan kehamilan dan juga kelahiran bayi. Orang kata dugaannya besar sikit sebab sekarang ni PKP, tapi kita ambil tu sebagai jihad kita lah untuk masa PKP ini. InsyaAllah minta doa semoga Allah permudahkan. Make sure ada support, kalau tak ada support reach out, minta tolong. Tak salah minta tolong. Doesn't weak kalau you minta tolong, tapi kita nak keselamatan. Semoga dipermudahkan. Terima kasih sebab bersama saya. InsyaAllah jumpa lagi lain kali. Okey, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Dr. Hafida. Harapnya semua dapat ambil apa yang doktor cakap hari ini sebagai tips yang sangat-sangat berguna untuk yang bergelar bakal ibu dan bapa tak lama lagi, especially yang bakal berpantang. Macam doktor cakap tadi, ambil kalau boleh, kalau perlukan bantuan, minta je. Jangan segan-segan. Okey, sekali lagi doktor, terima kasih. Jumpa lagi di hari lain. Terima kasih. Di next live lagi. Waalaikumsalam. Bye. Bye. Datuk Fazli Yaakob muncul sebagai artis rakaman yang popular di usia remaja dengan hit seperti Asmara Ini, Bila April, Cerita Asmara dan banyak lagi pada akhir tahun 90-an. Dalam kerjaya seninya selama 20 tahun, beliau juga menceburi bidang penulisan, penceramah motivasi dan ahli perniagaan yang berjaya. Setelah beliau menjuarai MasterChef Celebrity Malaysia pada tahun 2012, beliau meneruskan pendidikan dalam seni kulinari. Pada tahun 2017, beliau dianugerahkan sebagai usahawan muda paling berpengaruh, usahawan bakat khas, alumni paling cemerlang di Paris dan Perancis dan anugerah Chef Emas di Malaysia. Festival 2018, Datuk Fazli mengahwini Datin Azrin Ahmad pada tahun 2007 dan dikurniakan 4 cahaya mata, 3 putera dan seorang puteri. Jom kita dengar apa Datuk Fazli nak cakap. Jadi sebagai parents, kita memang terpaksa korbankan satu benda bila ada anak. Mungkin ramai orang setuju, ada juga orang tak setuju. Iaitu kita korbankan privacy. Kalau kita tengok di luar negara, apabila anak-anak itu telah masuk umur 4-5 tahun, anak itu dipisahkan katil dan sebagainya. Because I was brought up overseas, all my friends did the same thing. Tapi saya dan Azim sepakat bersetuju untuk berkorban untuk ada katil besar. Bermaksud kita ada super king size bed kali 2. Super king, dah lah king, lepas tu super king kali 2 macam ni. Bermaksud anak-anak saya tu akan tidur dengan saya dan Azrin. So bayangkan kita orang berenam, 6 orang dalam tu lah. Jadi pengorbanannya yang orang tak nampak ialah masa saya dengan anak tu memang banyak. Tapi saya nak pegang peluk isteri saya itu hujung jari je. Itu ada satu, Azrin ada satu. Ya. Kiri kanan ni penuh dengan anak. Jadi benda tu kita dah bincang lebih awal. Sebab itu dalam proses membesarkan anak-anak, kasih sayang adalah segalanya lah. Walaupun kita dalam kepayahan, walaupun dengan dugaan kepayahan, kalau tidak ada kucupan di bibi, kucupan di pipi dari anak-anak dan kucupan tangan dari anak-anak, rasa macam tiada seri dalam dunia yang sedang kita lalui. Balik kerja tu kan,
dia masih pegang pipi saya, cium-cium saya, cium tangan saya. Ustaz Don Daniel bermula sebagai pensyarah di Jabatan Tahfiz Al-Quran Qiraat di College Universiti Islam Antarabangsa Selangor Kuis sejak 2010. Nama beliau mula meniti di bibir jutaan rakyat Malaysia bermula sejak, ingat tak? Sejak bila? Sejak tahun 2012 melalui rancangan agama terkenal 30 Minit Ustaz Don terbitan TV Al-Hijrah, Masya Allah. Time itu saya juga antara tim di dalam rancangan 30 Minit Ustaz Don. Dengan penampilan serban dan rida yang mula menjadi ikutan anak muda ketika itu, penampilan beliau menjadi fenomena sehingga mendapat jemputan untuk menyampaikan kuliah bukan saja di semua stesen televisyen, malah ke seluruh negara termasuk pedalaman Sabah dan Sarawak. Atas jasa dakwah beliau terutamanya kepada negeri Selangor, Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj, Sultan Selangor berkenan menganugerahkan kepada beliau Anugerah Mahkota Selangor AMS pada tahun 2018. Ustaz Don Daniel kini adalah seorang pengurus besar KUISEL, sebuah anak syarikat College Universiti Islam Antarabangsa Selangor Kuis. Memiliki 4 orang cahaya mata yang sangat comel, Masya Allah. Don Mustafa, Don Ibrahim, Don Sulaiman dan Don Yusof hasil perkongsian hidup bersama Dr. Husna Zahri selama 9 tahun. Disebabkan oleh kekangan masa, kita terpaksa rekod perbualan ini dan juga video ini bersama dengan Ustaz Don. Tetapi benda ni memang best sangat. Dalam video ini anda akan insya-Allah terbuka mata dan juga hati. Minta pasangan duduk dan diam dekat sebelah, dengar apa kata Ustaz Don. Jom kita dengar. Ini orang tua pesan kat saya, rumah tangga ni perjalanan, dia punya destinasi dia syurga. Jadi sepanjang dalam perjalanan tu akan ada tersadung kaki, akan ada hiccup. Kena terima benda tu. Dia macam baby kan. Baby nak membesar. Pertama, apa antara benda yang baby kalau nak besar? Dia mesti kena demam. Sebab demam bukan penyakit. Demam indikator ada penyakit dekat dia. Badan dia panas. Dia jadi duk mai duk mai ruam. Dia duk mai ketak lagu tu. Itu maknanya semua baby yang nak membesar, dia kena lalu proses tu. Kita tak boleh nak marah. Apa sikit-sikit demam, sikit-sikit demam. Orang yang tahu, orang yang cerdik, dia akan kata, ya Allah, nak pandai apa pula budak ni? Nampak tak? Nak pandai apa pula budak ni? Itu istilah orang tua-tua. Jadi nak tunjuk kata, kalau orang yang tak tahu, dia kerja duk marah demam. Apa sikit-sikit demam, sikit-sikit demam. Untuk orang cerdik, dia kata apa? Oh, ni mesti ada benda baru nak belajar ni. Ada benda nak belajar cik ni. Cik nak besar dah no. Dia jadi happy. Sebab apa? Sebab dia tahu perjalanan seorang anak kena lalu macam tu. Akan ada hiccup tengah jalan, memang akan berlaku sesuatu yang disebabkan tersadung kaki. Mungkin ada yang jatuh tertomuih sampai berdarah hidung, sampai seolah-olah dah baling pinggan mangkuk dan sebagainya. Ingat, bila jadi peristiwa itu bukan bermakna rumah tangga kita gagal. Rumah tangga yang gagal adalah rumah tangga yang tak boleh masuk syurga. Selagi tak sampai syurga, dia belum gagal. Jadi jangan buat keputusan, ni suami jahat, ni isteri jahat. Relax, belum masuk neraka, belum masuk syurga lagi. Maknanya dia tak ada lagi. Jadi siapa yang tengok hari ni, kena berhenti daripada ada skeptikal pemikiran macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkataan patuh kepada suami untuk masuk ke dalam syurga itu adalah hadis An-Nabawi. Kakak, abang dengar dulu, jangan buat keputusan lagi. Dengar bagi habis ilmu ni, baru kita buat keputusan. Taat kepada suami untuk masuk dalam syurga adalah hadis Nabi. Nabi kata, seorang perempuan yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhirat, kemudian dia menjaga semayangnya, puasanya, dia taat dengan suami dia, maka Allah kata, pilihlah pintu syurga mana nak masuk-masuk. Kita heran, pilihlah pintu syurga mana nak masuk-masuk. Dia kalau setengah orang kata senang orang perempuan jaga semayang, ke mana pun kena semayang, jaga puasa, jaga sikit amal ibadah sikit, taat Allah, taat Rasul, taat suami, masuk syurga, senang Memang dari segi perkataan nampak dia satu baris.
Tapi dari segi pengamalannya, la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Kita boleh rasa yang anak kita ni slow, tak sama dengan abang-abang ataupun kakak-kakak sebelum ni dan sebagainya, pun tak sama dengan sepupu. Ataupun akan dapat rasakan bila anak dah mula masuk sekolah dan sebagainya. Jadi kena hati-hati bila isi minyak kereta, kena jaga cat rumah dan sebagainya. Kena tengok penggunaan bahan-bahan kimia pencuci, juga kena tengok bahan-bahan makeup yang puan-puan guna itu pun kena tengok juga, sebab banyak bahan makeup ada sumber daripada petroleum, chemical yang kita ambil dia akan masuk melalui kulit dan sebagainya, menjadi toksin juga. Dan dia akan mengganggu sistem endokrin dalaman puan-puan. Ini antara benda yang puan-puan boleh buat dan sebagainya. Kan boleh kena elakkan.